untuk hadir untuk sedikit berkongsi pengalaman. Nak kata berkongsi ilmu tidak, tuan-tuan semua lebih hari lebih hebat daripada saya. Mungkin sedikit pengalaman. Dan saya tengok banner kat luar pun dia agak menakutkan saya. Dia kata yang datang ni bekas SAMI daripada Batu Cape. Jadi tuan-tuan mungkin dok terbayang macam mana bekas SAMI. Saya pun nak mengaku sebenarnya saya ni bukan bekas SAMI, baru nak jadi SAMI. Marah pula SAMI-SAMI kat Batu Cape. Tok siap pun tidak. Ya, alhamdulillah, ala kulli hal kita masih lagi dalam awal bulan Muharram ini, awal tahun baru 1435 Hijrah. Saya nak ambil kesempatan ini mengucapkan selamat menyambut Ma'al Hijrah 1435 Hijrah. Dan sempena-pena saya datang ni pun dekat-dekat dengan hijrah, saya pun nak sebut sedikit tentang hijrah jugalah. Ya, antara kita nak lihat apa ibrah yang kita dapat daripada hijratul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tengok tuan-tuan puan-puan di sini lebih lama dah dengar kisah pasal hijrah, mungkin dah khatam dah pun, dah mahir bidang ini. Tak payahlah saya nak ulang semula. Cuma kita tahu bila Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah, dan kita tahu sepanjang-panjang peristiwa hijrah ni banyak perancangan yang telah Rasulullah lakukan. Dan cuma saya nak tanya pada diri saya sendiri, kepada muslimin muslimat di sini, agaknya apa perancangan yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita untuk kita nak berhijrah kepada sesuatu kebaikan. Maksud daripada tahun lepas 1434 Hijrah nak masukkan 1435 Hijrah ini, apakah perancangan-perancangan yang telah kita lakukan, khususnya nak membawa dekat diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, khusus bagaimana cara ataupun apa perancangan yang kita lakukan supaya kita dapat kembali kepada Allah, kembali kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya mulakan perbicaraan hari ini dengan sebuah perkataan perancangan. Kenapa? Biasa kita dengar, ya, orang-orang dalam bidang pengurusan selalu bagi tahu, if you fail to plan, you are planning to fail. Jika anda gagal merancang, anda merancang untuk gagal. Adakah mungkin peristiwa hijratul Rasulullah itu berlaku tanpa perancangan? Kita nampak semuanya berlaku dengan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita lihat daripada awal lagi sebelum Nabi berhijrah pergi ke Madinah, Nabi pernah mengantar sahabat-sahabat lebih awal berhijrah pergi ke Habsyah dahulu, supaya membiasakan dengan keadaan tinggalkan kampung halaman, tinggalkan keluarga, harta benda, pergi rasa bagaimana keadaan di tempat orang. Nabi tak hantar sahabat-sahabat terus pergi ke Madinah, tapi Nabi hantar mereka pergi ke Habsyah. Ya, dan kita tahu, dan sebelum lagi Nabi berhijrah pergi ke Madinah, Nabi SAW telah mengantar Mus'ab bin Umair sebagai duta Islam yang pertama pergi ke Madinah. Untuk apa? Mengajarkan selok belok agama kepada beberapa orang yang pernah datang memeluk Islam di tangan Rasulullah di Jabal Aqabah di Mekah satu masa dahulu. Dan mereka pulang tanpa belajar agama, dan Nabi telah utuskan Mus'ab pergi ke Madinah sebelum Rasulullah pergi ke Madinah untuk mengajarkan selok belok agama kepada mereka. Dan Mus'ab bin Umair lah membuat kerja-kerja dakwah di Madinah sehingga terbentuknya satu kumpulan umat Islam yang besar, yang hari ini kita kenali mereka dengan nama Ansar. Kita kena tahu sejarah ni, sebab kita tiap-tiap tahun kita doa Ma'al Hijrah. Ustaz-ustaz pun dok cerita tentang bila Nabi sampai ke Madinah, sekumpulan besar umat Islam menyambut hijratul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma tak pernah kita tanya soalan, kan Rasulullah belum sampai lagi ke Madinah, bagaimana agaknya, siapa agaknya yang pergi ke Madinah, Islamkan orang-orang di Madinah? Tak pernah kita nak ambil tahu, tak pernah tanya, tak pernah kita kaji. Bukan di sinilah kampung saya tu. Ya, jadi kita perlu tahu sejarah hijrah ini supaya kita dapat benar-benar menghayati. Dan kita tahu sebelum lagi Nabi sampai di Madinah, saban hari pagi petang orang-orang di Madinah duk panjat pokok-pokok tamar, duk melihat kenapa Rasulullah belum sampai, kenapa Muhammad belum sampai. Ini berlaku. Dan sewaktu Nabi sampai di kota Madinah, sekumpulan besar umat Islam pada waktu itu mereka begitu gembira, memukul, memalu gendang. Ya, mereka memukul, memalu gendang, bernasyid menyambut hijratul Rasulullah. Ya, antara ni yang selalu kita dengar anak-anak kita menyanyi, Tola'al badrul alaina min sanin yatil wada. Ni budak-budak kita nyanyi kan? Ya,
nasyid ini mula-mula dikumandangkan bila Nabi SAW sampai di kota Madinah. Kan Nabi belum lagi sampai sebelum itu. Dari mana datangnya umat Islam ini? Ya, bila sebut begitu barulah kita tahu rupa-rupanya Nabi SAW telah pun membuat perancangan yang begitu rapi, begitu teliti, sehingga berjayanya hijratul Rasulullah SAW. Ya, sekadar itulah mungkin saya nak sebut tentang hijrah ini, sebab masa yang ada pun amat terhad, ya, sebab mungkin kita pun sekadar sejam sahaja. Dan saya nak sebut sedikit tentang hijrah saya kepada agama Islam, dan dua peristiwa yang telah membawa saya untuk memeluk agama Islam. Pertama, pengalaman saya dan agama lama saya. Saya syukur alhamdulillah, saya sebut alhamdulillah kerana saya mendapat peluang untuk belajar agama lama saya, iaitu agama Hindu. Dan agama, mungkin tuan-tuan pun dapat bayangkan bila sebut agama Hindu, agama yang dok sembah banyak tuhan-tuhan ataupun dewa-dewi dan sebagainya. Dan daripada agama itulah saya bila mula belajar, saya mendapat tahu bila belajar. Kalau tak belajar tak ada masalah. Bila mula belajar, ya, bila mula belajar kitab-kitab suci dalam agama Hindu, mungkin tuan-tuan pernah dengar nama kitab Veda dan sebagainya. Dalam kitab-kitab suci agama Hindu, khusus dalam kitab Veda yang usianya lebih kurang lebih 4,000 tahun, disebut dengan jelas Tuhan itu adalah Esa, satu sahaja dan bukan dua. Disebut dalam bahasa Sanskrit Igam Ivat Vityam. Ini bahasa Sanskrit. Disebut dah, ya, lebih 4,000 tahun dulu sebut Tuhan itu hanya satu, bukan dua. Habis kalau satu saja, yang ada banyak ni siapa? Banyak ni siapa? Ya, sebenarnya mengikut kajian saya sendiri, pengamatan saya sendiri, yang banyak-banyak ada ini adalah sifat-sifat Tuhan yang telah diberi wajah dan rupa oleh penganut agama Hindu. Itu aja. Tuhan yang memberi rezeki. Dia pun buat seperti satu Tuhan wanita, tengok tangan dia keluar duit dan apa. Tuhan yang mencipta alam ini, yang segala-galanya. Disebut inilah Tuhan Brahma, dia ada 4 muka sebab dia maha melihat dan sebagainya. Ini semua sifat-sifat Tuhan telah diberi wajah oleh masyarakat Hindu. Daripada satu, dia bertambah dan sedang bertambah. Ya, tetapi kitab asalnya kata apa? Tuhan adalah Esa. Saya sebagai seorang yang begitu committed dengan agama lama saya, yang amat cintakan agama lama saya, yang begitu, ya, sebab saya belajar, saya sayang agama lama saya. Saya terus terang, ya, sebab Allah jadikan saya, lahir-lahir ibu saya bukan Islam, ayah saya bukan Islam, dan mesti ada sebab kenapa Tuhan jadikan saya sedemikian. Ya, bukan sebab saya nak mati sebagai bukan Islam, tapi Tuhan bagi saya akal, bukan sekadar bagi akal dan ikut sahaja apa yang orang lain buat, tapi saya nak tahu apa yang mereka lakukan, kenapa mereka lakukan begitu, apa yang saya sembah dulu, apa saya nak tahu. Bila nak ambil tahu, nak ambil peduli, itulah timbulnya isu. Ya, bila semakin belajar agama lama, semakin bertentangan pula dengan apa yang saya sendiri amalkan. Contoh saya bagi, dalam satu kitab agama Hindu, dia kata apa? Dia kata jangan percaya kepada masa tak baik. Orang Hindu ni bila nak buat sesuatu, dia ada satu kitab nama dia Panjangam. Ya, dalam kitab itu dia sebut masa daripada pukul 11 sampai pukul 12 masa tak baik. Jadi nak pergi meminang orang tak boleh, nak pergi kerja tak boleh, nak buat benda-benda, nak mulakan suatu perniagaan tak boleh. Jadi masa pun ada masa yang elok, masa yang tak elok. Tapi dalam kitab Hindu yang lain, Tuhan pula bagi tahu apa? Dia kata jangan percaya kepada masa elok, masa tak elok, ada kucing lalu ke, ada biawak lalu ke, apa lalu, hentam kamu buat saja. Kamu yakin kepada aku dan kamu buat saja. Kitab sebut gitu. Tapi kenapa pula manusia pula nak tengok masa elok tak elok? Sebab tak yakin dengan Tuhan. Ya, bila yakin dengan Tuhan, mereka ikut cakap Tuhan. Tuhan kata aku Esa, cukuplah Tuhan yang Esa. Tuhan yang mana banyak-banyak ni? Ya, Tuhan pun memperkenalkan diri ni, dia kata apa? Natasha Pratima Aste, dalam kitab suci Veda yang sama, lebih 4,000 tahun dulu kita Tuhan sebut apa? Ya, tidak sekali-kali kamu boleh melihat wajah aku dengan mata kamu, Tuhan sebut. Habis yang nampak hari ni semua apa? Nak sebut apa? Ya, Tuhan sebut itu bukan Tuhan. Bukan saya sebut. Kalau saya sebut, berhaklah masyarakat Hindu marah kepada saya. Saya tidak memperkecilkan agama mereka, Tuhan-Tuhan mereka. Memang haram dalam Islam pun, Allah tegah kita mengejek, mencerca benda-benda sembahan orang-orang negara. Ada orang Islam, orang bukan Islam.
Tapi pada waktu itu saya tak tahu Islam dok kata bila sebut Allah, Allah tu bukan Tuhan untuk orang Islam. Allah ni Tuhan untuk semua manusia. Seolah-olah pada waktu itu kefahaman saya Allah ini adalah, ya hari ini memang bergaduh. Saya ramai orang marah dengan saya cakap macam ni. Bila saya sebut Tuhan itu Esa, kena sembah Tuhan ni Esa, orang kata dah, kami dah satu agama tradisi yang lama, kita ada benda-benda sembahan, kenapa nak tinggalkan benda ni? Saya tak suruh tinggalkan benda-benda ni dah. Kamu yang kata Tuhan memang ada satu. Jadi hari ini saya mengajak, kalau Tuhan kamu mengaku ada satu, jomlah kita sembah Tuhan yang satu. Bukan saya ajak nak sembah Tuhan yang baru dah. Kamu kata Tuhan Esa, kalau Tuhan tu satu, jom kita sembah Tuhan yang satu. Ini yang Islam suruh. Jadi Islam tak pernah kata yang hak lain semua tak betul, dah. Cuma kita ini kadang-kadang sebab lama dah terseleweng, dan kita tahu 124,000 Nabi-Nabi Rasul dihantarkan atas muka bumi. Semua Rasul-Rasul daripada Nabi Adam alaihissalam sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua Nabi-Nabi ini mengajar kepada apa? Untuk mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, saya amat terkejut dalam kitab Hindu yang digunakan oleh masyarakat di Malaysia pun dalam bahasa Tamil. Disebut dalam kitab Hindu, dia kata apa? Karpanai kalanda jodi karuneye muruvam agi. Ini bahasa Tamil, tuan-tuan. Dia kata apa? Otak manusia tak dapat dok bayangkan bagaimana wajah dan rupa Tuhan yang jodi. Dia kata wajah dan rupa Tuhan itu adalah jodi. Jodi ni apa kalau terjemah dalam bahasa Melayu? Cahaya. Terjemah dalam bahasa Inggeris kita kata light. Terjemah dalam bahasa Arab kita kata nur. Jadi dah kita Hindu dah sebut Tuhan sifatnya nur. Jadi kita tak dapat lihat wajah Tuhan. Habis sambungan kepada ayat itu disebut apa? Karuneye wurwam agi. Tuhan walaupun tak dapat dilihat, Tuhan ada rupa. Dia pula tadi kata tak boleh lihat, sekarang ada rupa pula. Rupa Tuhan itu adalah karunai. Karunai ni apa kalau terjemah dalam bahasa Melayu kita sebut apa? Maha pengasih, maha penyayang. Ya, dalam bahasa Inggeris kita sebut most gracious, most merciful. Ya, kalau bahasa Arab kita sebut Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, ini terjemahan bahasa saja. Kitab itu pun dah mengakui Tuhan Esa, Tuhan tak nampak, Tuhan dalam bentuk nur. Bila sebut nur, orang masyarakat pada waktu itu dia pun letak pelita, dia bubuh sumbu, dia pun nyalakan pelita, dia kata cahaya pelita itulah jodi ataupun nur. Sebab itu kefahaman mereka pada waktu itu. Sebab itu mereka ada perayaan cahaya. Bagus-bagus ni mereka sambut perayaan cahaya Deepawali. Kan? Ya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala, ya, walaupun benda ni disebut lebih daripada 5,000 tahun dulu dalam kitab Hindu, 1,400 tahun yang lepas Allah Ta'ala betulkan kefahaman ini. Allah sebut apa? Cahaya itu bukan cahaya pelita, ya, tetapi cahaya itu adalah Allah. Allah sebut dalam Quran dan surah An-Nur, Allahu nurus samawati wal ard. Allah kata aku adalah nur, cahaya yang meliputi apa? Langit dan bumi dan segala-galanya. Masya Allah. Jadi bila sebut cahaya Allah, kita hembuh, tak boleh padam cahaya Allah. Ya, kita tutup switch ni, kita ada lampu, kita kata dah tak ada cahaya. Tapi cahaya Tuhan bukan macam tu. Bukan pakai switch, bukan pakai hembuh, bukan habis minyak tiba-tiba padam dah sumbu, padam dah cahaya pelita, kita kata tak ada lagi cahaya. Dah. Cahaya Tuhan ni Allah kata apa? Sebenarnya kau dah salah faham. Aku bukan cahaya sekadar cahaya pelita itu, tetapi akulah yang meliputi apa? Langit dan segala-galanya, langit dan bumi dan segala-galanya. Jadi semua tempat Allah ada, di sini Allah ada, tempat yang gelap pun Allah ada, kita sunyi-sunyi pun Allah ada, terang-terang pun Allah ada. Jadi timbul kesalahfahaman ini lama dahulu. Hari ini kita pergi bagi tahu, dia dengar, dia marah. Marah tetap marah, pasal lah. Ya, kita bukan dok kata dok mengejek, mengutuk, tapi membetulkan keadaan, membetulkan fakta. Ya, Tuhan yang sebut dalam kitab kamu, kenapa kamu tak nak dengar? Hari ini benda yang sama sebut diulang dalam Al-Quran dan kita dengar. Benda yang sama. Al-Quran pun sebut Tuhan satu, Qul huwallahu ahad. Kita terima, kita sembah Tuhan yang Esa, Tuhan yang satu. Benda yang sama pernah sebut dalam kitab-kitab dalam agama lain. Dia tak nak dengar, dia punya pasal. Dia punya pasal. Sebab kita tak nak pada ajak kepada konfrontasi, pergaduhan, bukan. Tapi sekadar kita bagi tahu. Sebab apa? Ini cara yang diperkenalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Contoh dalam surah Ali Imran ayat ke-64.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah sebut apa? Qul ya ahlal kitab ta'al. Kita bincang contoh penyalahgunaan arak dari perspektif agama Islam, agama-agama lain. Kita bawa apa? Pemimpin agama lain sekali, kita bincang penyalahgunaan dadah dari perspektif agama, ya, daripada Islam kata apa, agama lain kata apa, kita dok bincang. Kenapa? Kita nak jalan penyelesaian, ya, jalan penyelesaian. Tapi kalau kita dok bincang tentang perbezaan antara kita dalam rumah tangga pun, suami isteri berbeza pendapat, itu memang tak aman, hancur rumah tangga, apatah lagi dalam negara yang pelbagai agama. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, ta'ala kalimatin sawa im bainana wa bainakum. Kita cari persamaan antara kita dan antara mereka dalam kitab kita dan kitab mereka. Ya, ini yang dianjurkan. Ya, saya amat khawatir, ya, keadaan dalam negara kita ni, setengah masyarakat, orang Islam pun sama. Bila sebut perbandingan agama, dia seolah-olah dia kata, kenapa nak belajar agama-agama lain? Seolah-olah akidah kita ni akan rosak kalau kita belajar agama lain. Saya belum jumpa ada orang pergi belajar agama orang Islam yang belajar agama lain, masuk ke agama lain, tak jumpa lah. Ya, sebab dia memang kita Islam mudah. Ya, bila saya belajar agama lain, semakin saya appreciate, menghargai Islam. Ya, apa yang disebut, tengok pun dia tak bagi tengok. Nak tengok seolah macam Quran ni untuk hak orang Melayu saja. Saya minta maaf sebut macam tu. Sebab kawan-kawan saya semua orang Melayu. Macam tu. Dan saya pun sampai ke peringkat bila kadang-kadang bila saya dekat universiti, ada kawan tanya, kenapa kamu tak baca Al-Quran, maksud terjemahan Quran? Saya kata, kenapa nak baca kitab orang Melayu? Dah sampai ke peringkat macam tu dah tanggapan saya. Seolah-olah Al-Quran ni untuk orang Melayu, cukuplah orang Melayu pergi masjid baca Quran, hak yang agama lain tak baca pun tak apa. Dah, itu silap. Sebab Al-Quran, Allah sebut dalam Quran, ya, Quran itu sebagai apa? Hudal linnas, petunjuk bagi semua manusia. Ya, contoh, ni orang bagi hadiah handphone. Kita beli handphone, dalam kotak handphone ada apa? Memang ada handphone, ada bateri, ada charger, ada earphone, lagi apa? Ada letak buku panduan. Buku panduan, orang panggil manual. Buku panduan tu siapa buat? Hak orang yang mencipta handphone. Ya, kita buka handphone, buku panduan dia kata apa? Kalau sebelum gunakan handphone ini, kita kena charge handphone ini selama 8 jam. 8 jam kita charge, barulah kita gunakan handphone. Itu buku panduan kata. Siapa yang buat buku panduan? Hak manusia yang cipta handphone ni. Sebab apa? Dia yang cipta handphone, dia tahu macam mana cara penggunaan. Saya tak tahu. Jadi saya nak tahu, saya kena baca buku panduan, ikut buku panduan. 8 jam kena charge bateri. 8 jam, lama. Kenapa tak gunakan bateri lori saja kita pergi charge? Pakai bateri lori pergi charge handphone, 8 minit dah habis charge dah. Tak payah tunggu 8 jam. Apa jadi? Meletup handphone ni. Kenapa? Sebab tak ikut buku panduan. Buku panduan siapa buat? Orang yang mencipta handphone ni. Sama juga Allah Subhanahu wa taala, dari satu zaman ke satu zaman. Dan kita pun yang beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitab. Dalam Quran Allah sebut nama-nama kitab, antaranya Zabur, Taurat, Injil, of course lah, akhir sekali Al-Quran. Dan kita jangan anggap itu sahaja kitab yang Allah wahyukan. Ya, Al-Biruni yang lama duduk, ya, seorang ulama yang nama dia Al-Biruni, yang lama duduk di India, mengkaji agama-agama di India, bahasa-bahasa orang India ini, dia sebut apa? Kitab Weda yang diturunkan pada orang-orang Hindu ini pun adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini pandangan Al-Biruni. Dan disebut apa? Bila sebut ahlul kitab dalam Al-Quran, kita selalu tahu yang disebut ahlul kitab Nasrani dengan Yahudi. Al-Biruni kata apa? Orang Hindu pun adalah ahlul kitab, yang tak sebut nama mereka di dalam Al-Quran. Ini pandangan beliau. Ya, pandangan beliau. Ya, nak sebut, ya, bila sebut kitab, maksud Allah Ta'ala turunkan kitab kepada Tuhan menurunkan kitab kepada semua manusia mengikut zaman mereka. Cuma kitab ini diubah oleh tangan manusia. Sebab manusia bertambah lebih hebat daripada Tuhan. Kadang-kadang bila tidak ada perutusan ataupun kewarisan kenabian, tidak ada pendakwah dan sebagainya, akhirnya agama yang daripada agama tauhid, dia lama-lama dia menyimpang jauh. Akhir sekali datang buku panduan yang terakhir bagi manusia, nama dia Al-Quran. Ya, buku panduan untuk manusia. Siapa buat? Tuhan yang mencipta manusia. Kalau saya sebut Allah yang mencipta manusia, ada setengah orang kata, oh, Allah ni Tuhan orang Melayu. Tak apalah, kita ambil standard. Tuhan yang mencipta manusia akhirnya menghantar buku panduan yang terakhir
bagaimana manusia harus beroperasi atau dioperasikan. Nama dia Al-Quran. Dalam kitab itu Tuhan bagi tahu kita ni datang daripada mana, di mana kita berada, dan kita nak pergi ke mana. Komplit. Apa yang sudah berlaku, apa yang sedang berlaku, bakal akan berlaku, semua dicerita kepada manusia oleh Tuhan. Jadi semua manusia wajar membaca Al-Quran. Ya, kalau tak boleh nak baca dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Al-Quran, boleh baca terjemahan dalam macam-macam bahasa. Sebelum mati, bacalah Al-Quran. Apapun agama kamu, kita tak kata kamu kena masuk Islam untuk baca Quran, tapi sebelum mati, bacalah Al-Quran. Kurang-kurang bila berjumpa dengan Tuhan, Tuhan tanya, kamu pernah tak baca Quran? Kita boleh bagi tahu. Sudah baca, kenapa tak kata ikut apa Al-Quran sebut? Jawablah, aku punya pasal lah. Jawablah dengan Tuhan macam tu. Tapi kita kesian, ya, ramai yang belum beragama Islam, bukan agama Islam ini, mereka tak tahu langsung apa ada di dalam Al-Quran. Bila saya dapat peluang, Allah bagi hidayah saya memeluk agama Islam, bila mula belajar Al-Quran, mula melihat terjemahan dalam Quran, mula lihat tafsir-tafsir Quran, Allah keluar air mata. Saya kata benda-benda ni sudah pun ada dalam kitab-kitab dahulu yang saya pernah baca. Tapi kesian orang-orang daripada agama lama saya, agama selain daripada agama Islam, mereka tak dapat peluang untuk belajar Al-Quran ataupun membaca Al-Quran, langsung tak ada peluang. Kadang-kadang mereka tak pernah melihat Al-Quran. Kadang-kadang kita pun tak tergerak hati kepala otak kita nak hadiahkan satu terjemahan Quran kepada mereka. Allah, berapa harga Quran hari ini? Ya, di pasaran amat murah dah. Jadi beli satu, hadiahkan kepada mereka. Mereka nak baca atau tidak, itu hak mereka. Tapi sekurang-kurang kita dah sampaikan, bila ada masa kamu lihatlah apa yang ada. Saya ada seorang kawan yang bukan beragama Islam, dia belum beragama Islam. Bila saya hadiahkan satu Al-Quran pada dia, bila-bila masa dia ada masalah kebuntuan dekat pejabat dia, dekat rumah tangga dia, dia akan tutup mata dia buka Al-Quran, dan dia akan baca terjemahan muka surat itu. Dia kata setiap kali dia buat macam tu, ada saja jalan penyelesaian pada semua masalah yang dia hadapi pada waktu itu. Dia bukan belek-belek dah, dia tutup mata, dia buka Al-Quran, dia buka, bagus dia baca. Mana-mana muka surat yang dia buka, dia baca. Dia kata secara kebetulan ada saja penyelesaian kepada semua permasalahan dalam kehidupan dia, baik di tempat kerja, dalam rumah tangga, ataupun dalam masyarakat dan perniagaan dan sebagainya. Ya, Alhamdulillah, ini Al-Quran. Ya, jadi kita sebagai umat Islam pertama nak menyampaikan risalah Islam ini, kita kena ubah diri kita lah. Nah, kalau kita dah sebut di zaman Nabi, Nabi hebat, di zaman Nabi sahabat-sahabat hebat, itu zaman Allah Subhanahu Wa Taala, ini kerja kita. Tapi sayang sekali, ya, apa yang berlaku hari ini, ramai orang-orang yang belum beragama Islam, bukan agama Islam, bila sebut Islam mereka amat tak suka dengan agama Islam. Kenapa? Bukan kerana Islam, sebab mereka tak tahu apa itu Islam, kerana sikap orang Islam itu sendiri. Ya, saya berkongsi pengalaman dalam kuliah subuh sebentar tadi di masjid Taman Bertam Indah, ya, tentang seorang kawan saya, ya, seorang wanita yang bukan beragama Islam, yang dulu tak setuju saya memeluk agama Islam, datang berjumpa dengan saya. Lepas bincang-bincang, Alhamdulillah dia pun reda, dia pun balik. Lepas lebih kurang 5-6 bulan kemudian, dia hubungi saya melalui email. Dia hantar berita mengatakan dia sudah berada di UK, United Kingdom. Dia memeluk agama Islam, sampai-sampai di England pula dia masuk Islam. Saya pun tanya, kenapa tak masuk Islam kat sini saja? Apa dia kata? Saya masa di Malaysia nampak orang Islam, tapi bila saya sampai di England, saya nampak Islam, dia kata. Terkejut saya dibuatnya. Ya, ialah kalau pipi saya ni agak cegah ni, nampaklah jadi merah padam lah kan, tapi tak nampak jadi merah padam, tak nampak kan. Ya, dia sebut apa? Dia nampak orang Islam di Malaysia, tapi tak nampak Islam di sini, tapi nampak Islam di UK, di United Kingdom, dia kata. Kenapa? Masyarakat Islam di sana begitu, baik yang baru memeluk agama Islam ataupun yang bukan agama Islam. Dan dia pula di UK, bila sampai ke UK, yang masuk Islam ni bukan orang-orang di kalangan orang India, orang Cina di UK, tapi Mak Saleh. Dan Mak Saleh yang masuk Islam ni bukan orang calang-calang masuk Islam. Mereka ni kadang-kadang ada profesor, ada lawyer, orang yang berkedudukan tinggi, yang berpendidikan tinggi, yang mengkaji, belajar Al-Quran sebelum mereka masuk Islam. Jadi dia pun fikir juga, kalau di kampung saya masuk Islam, orang pandang serong. Tapi di United Kingdom pula yang masuk Islam bukan orang-orang biasa, tapi orang-orang hebat. Termasuk seorang yang pernah kita kenali, iaitu adik ipar kepada mantan Perdana Menteri Britain, Tony Blair, pun masuk agama Islam. Kerana
Dan ini perkembangan yang sedang berlaku di dunia barat, baik di Amerika ataupun di Eropah. Perkembangan Islam tidak dapat dibendung lagi. Sebab itu macam-macam usaha mereka buat daripada dulu sampai ke hari ini nak bagi nampak buruk agama Islam ni. Saya seorang peminat filem Hollywood, minta maaf lah dulu, ya, sekarang pun kalau dapat peluang, kalau ada peluang memang minat. Kita tengok cerita Hollywood daripada dulu sampai ke sekarang. Kalau ada satu watak orang Islam dalam filem Hollywood, pasti watak itu watak seorang penganas atau orang jahat. Daripada dulu sampai sekarang, ya, 100 tahun dia buat kerja tu. Dia basuh kepala otak semua manusia atas muka bumi. Islam teroris, Islam jahat, Islam tak betul, Islam kena hati-hati. Setahun dah, 100 tahun dah, bukan baru. Malah kalau kita tengok cerita-cerita kartun yang dibuat oleh Hollywood pun sama. Alibaba and 40 Thieves, Alibaba dengan 40 penyamut, itu aja dia ada. Dia atau dalam kartun pun ada watak-watak macam orang Islam, dan watak itu mesti watak yang jahat, watak yang negatif, watak yang tak baik. Pasal apa? Daripada kanak-kanak lagi, kanak-kanak pun dia tak lepaskan. Dia basuh kepada otak kanak-kanak ni sejak kecil. Dia kata, dia budak-budak 3-4 tahun dah tengok kartun dah. Dia tahu, tengok pakai serban, naik unta, naik kuda ni semua, ini semua orang-orang jahat, orang-orang tak betul. Dia tengok cara dia buat, cara yang halus, berapa lama dia dah basuh kepada otak manusia, minda manusia, nak tanamkan apa? Rasa benci kepada agama Islam. Tiba-tiba sampai kepada zaman kita hari ini, kita yang sepatutnya mewarisi ya sifat akhlak terpuji Rasulullah SAW, tetapi adakah kita benar-benar mewarisi akhlak terpuji Nabi SAW? Allah, ya mungkin di sini semua okey lah kot, tapi setengah tempat saya pergi kadang-kadang susah, malu. Lagi-lagi keluarga saya yang belum beragama Islam ini pun kadang-kadang bila mereka sebut suatu benda tentang orang Islam, saya pun mati hujah. Takkanlah saya nak pergi dan nak tegakkan benang basah. Yang saya boleh sebut, kadang-kadang kita kena pandai membezakan di antara pemandu dengan kenderaan yang kita naik. Contoh, kalau saya naik kereta, kereta saya masuk longkang, jangan marah kereta saya, marah pemandunya. Ya, kalau kita tak setuju dengan Islam, jangan marah agama Islam. Kalau tak ada yang orang yang tak betul, itu orang Islam yang tak betul. Islam sentiasa betul, Islam sentiasa perfect. Yang tak betul orang Islam. Jangan kita sakit hati dengan Islam kerana orang Islam itu merugikan diri dia sendiri. Sebab itulah saya nak ambil peluang hari ini, insya-Allah, ya, alang-alang Seluk Pekasam, ya, saya tak tahu bila lagi saya nak datang ke masjid ni. Pada pagi ini insya-Allah saya nak berkongsikan sedikit pengetahuan yang dikongsikan kepada kita oleh Profesor Dr. Hamka. Saya saja ambil Profesor Hamka sebab apa? Dia daripada Nusantara Melayu. Dia lebih memahami jiwa-jiwa orang Melayu ni, ya, lebih serasilah pandangan dia dengan orang Melayu. Dr. Hamka pernah sebut kepada kita, disebut apa pada kita? Dia kata perlu ada di kalangan kita ini, kita sediakan sekumpulan umat untuk apa? Untuk kerja-kerja seruan dan juga ajakan, iaitu kerja-kerja dakwah. Dan kerja-kerja dakwah perlu. Kalau nak semua orang di Pajak Song ni buat kerja dakwah, saya yakin bukan semua bersedia. Dia kata tak apa, sekurang-kurangnya di peringkat masjid ke, di peringkat kita ke, apakah, kalau ada kita boleh sediakan sekumpulan, ya, untuk buat kerja-kerja dakwah. Dan saya pun pernah satu masa dahulu pernah datang ke Pulau Pinang, datang ke Kepala Batas untuk bantu sahabat-sahabat di sini untuk menggerakkan kerja dakwah. Alhamdulillah, tabarakallah. Moga Allah merahmati mereka atas usaha-usaha ini, ya. Dan perlu ada. Dan Dr. Hamka kata dakwah ini pun dipecahkan kepada dua. Dia sebut yang pertama apa dia? Dakwah umum. Ya, dakwah umum apa? Dakwah kepada mereka yang bukan beragama Islam, dakwah kepada mereka yang jauh daripada agama Islam. Hari ini ada ramai golongan, ya, masya-Allah. Mereka nama seperti nama orang Islam. Bila tanya, are you a Muslim? Adakah kamu beragama Islam? Mereka dah fikir, dia kata, I think I am. Saya rasa mungkin kot. Ada. Ya, kalau tengok di mahkamah-mahkamah syariah di seluruh negara hari ini ada permohonan daripada orang-orang Islam untuk keluar daripada agama Islam. Ada. Saya sebut kenapa, berani sebut pun kenapa, sebab saya seorang yang dilantik oleh 3 buah kerajaan negeri di Selangor, Negeri Sembilan dan di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur untuk membuat runding cara agama
runding cara akidah ataupun penasihatan akidah ataupun kaunseling kepada mereka yang memohon keluar daripada agama Islam. Ada. Ya, satu golongan memohon keluar agama Islam, satu lagi golongan dia pula mengisytiharkan dia bukan agama Islam. Sejak dia lahir dia kata aku tak pernah mengenali apa itu Islam kecuali saya punya maikat yang mengatakan saya Islam, nama saja Islam, saya tak pernah ikut Islam, saya dah ikut agama lain, sekarang saya nak isytihar, saya bukan Islam. Itu satu golongan. Satu lagi golongan memang dia Islam, pok dia mak dia Islam, tok moyang dia semua Islam, tapi dia kata dia nak keluar daripada agama Islam pun ada. Ya, sampai ke peringkat macam tu. Nah, ini kita kena mengakui lah. Sebab ada peruntukan di setengah-setengah negeri, ada peruntukan boleh memohon keluar daripada agama Islam. Tapi kita kena tahu, saya nak bagi pencerahan sikit bidang ini, ya, semua mazhab, baik Syafi'i, Maliki, Hambali ataupun Hanafi maupun Syiah, semua sependapat mengatakan apa? Murtad daripada agama Islam atau keluar agama Islam itu adalah satu jenayah. Bila sebut jenayah, kalau pergi ke mahkamah syariah mohon keluar Islam atau murtad, sudah pasti mahkamah tidak akan terima permohonan atau membenarkan permohonan keluar agama Islam. Tetapi kenapa mahkamah syariah menerima permohonan mereka? Di situ kita kena tengok maqasid syariah. Ya, syariah ni kita kena lihat maqasid syariah. Yang pertama, mahkamah menerima permohonan bukan nak bagi keluar Islam, tetapi nak mencegah ataupun mengawal orang daripada keluar daripada agama Islam. Itu yang pertama. Kedua, mahkamah akan lihat masalah dia. Contoh, seorang yang memeluk agama Islam di Pulau Pinang pun pernah ada dulu. Ada seorang masuk Islam, kemudian mahkamah isytiharkan dia bukan Islam atau terkeluar Islam, kita semua duk kecoh, buat forum dan sebagainya. Ya, kita kena tengok masalah dia. Adakah dia benar-benar memeluk agama Islam atau dia saja tukar nama dia saja? Dari segi syarak ni bagaimana? Adakah dengan tukar nama dapat maikat mengatakan nama dan Muhammad sekian-sekian bin sekian-sekian, bawa tulis Islam, adakah itu dah cukup untuk dia memeluk agama Islam? Ya, itu saya sebut masalah. Jadi kalau mahkamah berpendapat dari segi syarak sebenarnya dia bukan beragama Islam, jadi mahkamah boleh benarkan dia tukar nama, bukan tukar agama. Sebab itu hari dia tukar agama nama kepada nama Islam, sekarang mahkamah benarkan dia tukar nama kepada nama bukan Islam. Bukan keluar agama Islam sebab dia tak pernah pun beramal ataupun terima agama Islam, ya, sepenuhnya dalam jiwa dia. Banyak berlaku kes-kes macam ni sebab banyak kelemahan mungkin di bidang kita. Kita jumpa orang, kau ni baik masuk Islam. Dia pun kata, kenapa masuk Islam? Masuk Islam dapatlah bantuan. Ya kah? Okey, jom. Masuk Islam bukan kerana Allah, kerana bantuan. Sahkah macam tu? Sebab tu benda tu bukan kita putuskan, biar mahkamah ataupun kebijaksanaan yang arif hakim yang putuskan bab-bab tu. Sebab itulah bila sebut tentang bab-bab agama ini pun, ya, Dr. Hamka kata perlu kita sampaikan Islam ni bukan saja kepada bukan Islam, malah mereka yang jauh daripada agama Islam. Tengok ramai kawan-kawan, kadang-kadang kita tahu dia mungkin jiran kita, mungkin juga ahli keluarga kita tak solat dan sebagainya. Kita ajak mereka, jomlah kita pergi sekali. Saya pernah di masa saya di bank dulu, ada salah seorang teman saya lah di bank, dia pun seorang pengurus, dia memang tak sembahyang. Dia belajar di luar negara, saya tak nak sebut negara mana, dan dia pula ikut pula satu pertubuhan Hindu antarabangsa di masa di luar negara, sebab dia pula menaja makan minum dia, pakaian, tempat tinggal, pelajaran dia semua. Jadi dia balik dengan ideologi agama itu pula dah. Dia balik dengan ideologi. Dia pun datang kata apa Islam Allah semua mengarut. Nauzubillah, ini kata-kata dia. Dia nama Islam, memang Islam, kau Islam pun, muka pun memang confirm Islam. Ya, tapi alhamdulillah bukan setahun saya dah bekerja dengan dia, lebih kurang 4 tahun di pejabat yang sama. Tiap-tiap Jumaat saya ajak, jomlah pergi sembahyang, jomlah pergi masjid, jomlah pergi masjid. Satu hari tiba-tiba dia kata, okeylah, today I want to come. Semua terkejut. Patutnya tak pergi sembahyang kita terkejut, tapi dia pergi sembahyang semua terkejut. Sebab dia tak pernah sembahyang. Sebab kita pun tak tahu bila masa Allah Ta'ala nak bagi hidayah. Jangan kita kata, aku dah 10 kali ajang kau tak nak, taubat pergi matilah kamu. Jangan. Ya, kalau Nabi buat cara macam tu, lama dah Islam tak sampai kat sini. Kerana tengok 13 tahun orang duk Mekah duk kerjakan Nabi, sampai ke peringkat ugut nak bunuh, nak cuba nak bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak pernah kata kalau macam ni aku give up lah, aku resign lah. Macam di negeri saya Selangor ada seorang Nabi Melayu. Kerana dia kata dia Rasul Melayu, untuk orang Melayu saja. Bila Jabatan Agama nak pergi tangkap dia kata apa? Cop, aku sudah letak jawatan, dia kata. Tu negeri saya lah dulu, kena tangkap juga tu, ya, Haji Kahar. Ya, adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau buat macam tu, apa akan jadi pada kita?
Tapi Nabi SAW langsung tak give up. Tak pernah pun putus asa, langsung walaupun orang itu datang menghina Nabi, mencederakan Nabi, dia kutuk macam-macam sampai ke peringkat nak bunuh, Nabi tak balas apa pun kejahatan mereka dengan kejahatan, malah Nabi berdoa untuk mereka, berdakwah kepada mereka. Ini yang Nabi tunjukkan. Jadi ini pendekatan kita. Dan Dr. Hamka sebut yang pertama, selepas dakwah umum, dia anjurkan kepada kita, yang kedua, kita juga pada waktu yang sama perlu menjalankan dakwah khusus. Dakwah khusus kepada siapa? Kepada keluarga kita, keluarga kita, orang yang dekat dengan kita. Ni perlu waktu yang sama, dua-dua pun berjalan serentak. Jadi soalannya, saya baru-baru ni, kalau hari minggu lepas, 2 minggu yang lepas, saya di negeri Selangor solat Jumaat. Secara betulan khutbah pada minggu itu dia cerita tentang membawa agama yang sempurna dalam keluarga untuk membendung gejala sosial. Tajuk khutbah, apakah peranan masyarakat dan ibu bapa dalam membendung gejala sosial dalam keluarga. Kalau dengar khutbah, saya bila dengar habis khutbah, saya pun tanya ke anak, kamu faham kah? Dia kata faham. Apa yang kamu faham? Tajuk khutbah saya faham bapa. Tajuk khutbah dia faham, isi khutbah tak faham. Kadang-kadang kita pun, khatib pun sebut, tuan-tuan perlu membawa agama yang sempurna dalam diri dan keluarga. Tapi khatib jarang-jarang bagi idea macam mana cara kita nak bawa agama. Yang hari ni kita sebagai masyarakat, kita nak tahu macam mana. Memanglah saya pun tahu kena bawa agama macam mana. Bagilah idea. Hari ni kita kata ini tak betul, itu tak betul, ini tak betul. Memang semua tak betul. Apa cara yang betul? Masyarakat nak tahu apa dia cara yang betul. Bila sebut dakwah kepada keluarga, macam mana cara kita nak dakwah? Sebab kadang-kadang saya bila bagi kuliah-kuliah di tempat-tempat kerja lah, di Kuala Lumpur lah kan, pejabat-pejabat kerajaan atau maupun swasta, kadang-kadang yang bekerja ni tanya, ustaz, saya bila balik ke kampung, mak saya, ayah saya, mereka ni tak sembahyang. Jadi macam mana cara yang terbaik saya nak buat dan sampaikan kepada mereka? Takut kecil hati pula orang tua. Siapa makan garam dulu? Nak mati cepat, makanlah banyak-banyak garam. Kerana darah tinggi cepat mempunyai. Kerana, dan ini masalah yang dalam masyarakat kita hari ini, kita tahu ada masalah, mesti ada jalan keluar. Islam agama yang sempurna, Islam memberi penyelesaian kepada semua masalah. Saya teringat, saya selalu doa orang selalu tanya saya benda yang sama, macam mana cara, saya pun bagilah pendapat macam-macam. Akhirnya saya mendapat ilham daripada 6 nasihat yang pernah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali rahimahumullah, khusus kepada kaum wanita. Imam Al-Ghazali memberi 6 nasihat kepada kaum wanita, bagaimana cara kita nak bawa agama yang sempurna dalam diri kita, dalam keluarga. InsyaAllah dengan cara ini, keluarga kita ni akan dibentengi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala supaya tidak berlaku kemudaratan, tidaklah masuk unsur-unsur yang tidak baik kepada diri kita ataupun keluarga. Alhamdulillah. Apa nasihat-nasihat Imam Al-Ghazali kepada kaum wanita? Pertama, Imam Al-Ghazali sebut kepada kaum wanita, pertama disebut apa? Solat awal waktu. Solat awal waktu. Dan memang ini yang Nabi SAW sebut. Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah, apa amalan yang paling afdal kami lakukan? Ya Rasulullah. Nabi sebut apa? Solat awal waktu, Nabi sebut. Karena ini yang Imam Al-Ghazali sebut pada kaum wanita. Kalau nak lihat perubahan pada diri kita, dalam keluarga kita, kita bermula dengan apa? Solat awal waktu. Di masjid yang mulia ini, bila kita dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengar saja azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Habis azan, kaum wanita kat rumah apa mereka buat? Tutup pintu, tutup tingkap, tutup TV, tutup radio semua, ambil wuduk, Allahu Akbar. Ini standard kita ni lah. Tahun baru hijrah, jom kita hijrah. Kalau tidak, jangan panggil saya lagi, buang masa saya datang. Kerana nak hijrah betul-betul. Sebab kita nak bawa agama sempurna dalam diri kita. Kerana ini yang Imam Al-Ghazali sebut. Nabi sebut kepada kita, solat awal waktu. Kalau kaum wanita solat awal waktu kat rumah, bolehkah kita kaum muslimin ni lewat waktu? Untuk kaum muslimin ni solat tempat di mana azan diazankan.
Ya, mana tempat azan diazankan? Kalau masjid kita ni, di sinilah tempat kita solat. Habis-habis azan, kita dah ada dekat masjid dah. Sebab apa? Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ajar sahabat-sahabat dengan Nabi marah. Ajar sahabat, "Ta'al, mari sini, mari sini." Sahabat tanya, "Limada ya Rasulullah?" "Kenapa ya Rasulullah?" Nabi kata apa? "Pergi cari kayu-kayu api," Nabi kata. Sahabat tanya, "Kenapa ya Rasulullah?" Nabi kata apa? "Aku nak pergi bakar rumah orang-orang yang dengar azan, tak pergi sembahyang tempat di mana azan diazankan." Allahu Akbar. Bayangkan Maulidur Rasul baru lepas, kita pegang kain banner, kita pun berharap sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian umumkan, kita punya kumpulan pula johan perharakan. Pasal kita cinta dengan Nabi, sayang pada Nabi, kita berharap tengah hari panas macam tu. Allahu Akbar. Ya, Masya Allah. Ya, tapi Nabi yang kita sayang tu, Nabi yang kita doa selawat tiap-tiap hari, Nabi yang sama kata apa? "Aku nak bakar rumah-rumah kamu." Allahu Akbar. Bayangkan Nabi yang kita doa harap akan bagi syafaat kepada kita untuk kita masuk syurga Allah Ta'ala, Nabi yang sama kata apa? Nak bakar rumah-rumah kita. Dengan muka apa kita nak pergi jumpa Rasulullah di Yaumul Mahsyar, nak minta syafaat Rasulullah? Allahu Akbar. Hijrah 1435. Hijrah, balik bincang dengan suami, bincang dengan isteri, ya, isteri-isteri yang tak datang, tuan-tuan balik pesan, anak-anak perempuan kita, menantu kita, kita pesan, ibu kita pesan, jomlah kita berubah, tak payah belanja duit apapun, nak berubah, nak hijrah ni free of charge. Ya, mudah saja. Apa kita perlu buat? Yang pertama, solat awal waktu. Balik, tolong tuan-tuan pesan kat isteri-isteri. Tak ada di Yaumul Mahsyar, Allah akan tanya tuan-tuan. Allah sebut dalam Quran, surah nombor 66, surah Tahrim, ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, Allah sebut sampai akhir ayat. Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, kamu selamatkan diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada azab neraka yang pedih. Allah sebut. Allah akan tanya, apa kamu buat untuk selamatkan keluarga kamu? Ya Allah, aku dah suruh isteri aku solat awal waktu. Dia buat tak buat, biar isteri kita jawab. Bukan sekali kita bagi tahu, hari-hari kita bagi tahu. Jangan sekadar bagi tahu, kita pun buat sama-sama dengan dia. Kita membuat sama-sama dengan dia. Ini basic, asas, perkara yang paling mula-mula kita kena buat. Semua umat Islam kena buat, kecuali kalau tak ada keuzuran. Contoh, saya seorang doktor sedang bedah orang, dah azan, saya kata, brother, tunggu sekejap, aku nak sembahyang. Mampui dia. Tengoklah keadaan kita macam mana. Kita duduk dalam bas, nak buat macam mana? Saya dalam kapal terbang pun boleh sembahyang. Boleh sembahyang. Ya, kawan-kawan orang kata, ini sembahyang solat hormat waktu ke apa, boleh sembahyang, tak ada alasan. Akan sampai satu masa kita tak boleh sembahyang, tak apalah, memang dah tak boleh sembahyang dah, mampu dah, nak buat macam mana? Jadi solat awal waktu yang pertama. Yang kedua, pesan Imam Ghazali kepada kaum wanita, disebut pada kaum wanita, dia kata apa? Bacalah Al-Quran setiap hari. Masya Allah, baca Quran. Ya, saya bila memeluk agama Islam, saya dapat hadiah Quran. Orang bagi saya hadiah Quran macam tu. Saya duk goyang-goyang kotak, saya ingat ada baju. Balik rumah pergi buka, ada Quran. Saya pun buka-buka tengok, apa benda ni? Buku apa ni? Quran, bukan terjemahan Quran. Quran, sebiji Quran macam tu. Bagilah Quran terjemahan, kan boleh saya baca. Belum putar-putar kata, apa benda ni, nak baca apa bahasa apa ni, apa ni, buku apa, Jepun kan, apa? Tak pernah tengok Quran, tak pernah baca Quran. Ya, keluar air mata, silap kau masuk Islam cepat-cepat, sepatutnya belajar Quran barulah masuk Islam. Tapi alhamdulillah, esoknya mak angkat pula telefon. Dia kata, Muhammad nak belajar Quran, ada ustaz nak ajar. Dia kata, Masya Allah ya Umi, memang itu doa saya malam tadi ya Umi, nak belajar. Dia kata, okey, tiap-tiap Senin, Rabu, Jumaat mai rumah Umi, ada ustaz mai 8 sampai 10 malam, kamu lepas kerja mai lah. Dia kata, thank you very much Umi. Saya memeluk agama Islam, usia saya 28 tahun. Ya, 28 tahun. Hari saya masuk Islam, sepatah huruf apa pun tak kenal dalam Al-Quran. Ya, alhamdulillah berkat dapat seorang ustaz yang begitu penyabar. Ya, boleh sabar dengan kerana saya apa semua. Ya, 4 bulan 5 bulan tak sampai dah bulan ayat Quran, setahun dah boleh khatam Al-Quran. Nah, sebut orang yang buta tuli Al-Quran macam saya pun, tak pernah dengar Al-Quran macam saya pun, tak reti baca Al-Quran pun, bila mula belajar, insya-Allah ya boleh belajar Quran, boleh baca Quran, boleh mengajar Quran. Ya, nak sebut ya, semua kita boleh lakukan macam tu.
Saya yakin di sini pun semua samalah. Dan Al-Quran ni Allah sebut apa? Ya, Allah sebut Al-Quran ini adalah apa? Yang Al-Quran ini akan datang memberi syafaat kepada kita, dan Nabi pun sebut. Dan hadis-hadis yang sahih Nabi sebut Al-Quran ini akan datang bukan Al-Quran sempaka rumah tu, Al-Quran yang kita baca itu akan datang memberi syafaat kepada kita pada waktu kita duduk seorang-seorang sunyi sepi dalam kubur kita. Cuma waktu kita dalam kubur, suami bagi tahu apa? Yang sebelum kita mati, masa kita hidup, suami selalu bagi tahu yang sehidup semati, I love you. Jangan percaya puan-puan. Ya, cuba kita mati kejap lagi. Lepas Zohor orang nak pergi tanam kita, nak simpan kita, confirm suami tak akan ikut sampai kubur, dia ikut. Ya, kadang-kadang belum sampai kubur suami dah terbayang, siapa aku nak kahwin lepas ni? Tu suami. Saya lah. Betul lah. Hak yang isteri pun sama. Kalau bagi tahu kalau suami sehidup semati, bang saya sayang abang, sekadar dengar boleh, tapi jangan buat percaya. Kita mati pun sama, dia sampai kubur aja mai. Lepas tu bye bye juga tu. Kan? Tapi waktu yang amat menakutkan kita, yang Allah Ta'ala gambarkan dalam Quran, Allah sebut surah Sajadah. Karena waktu kita nak mati ni, orang beriman nak mati ni, orang Islam nak mati, apa dia sebut? Rabbana absarna sami'na farjana na'mal soleh inna mu'inun. Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, hari ni aku dah nampak dah, aku dah dengar dah, aku percaya sungguh apa yang kamu sebut. Memang ada azab kubur, memang ada semua-semua, tapi tolong bagi aku 5 minit, aku nak hidup balik ke kampung saya. Lepas tu saya buat amal soleh, sedekah semua harta aku, lepas tu aku mati balik. Bolehkah orang mati nak hidup balik? Ya, Allah sebut dalam Quran. Kita macam tu lah. Ya, ustaz-ustaz sebut, Nabi sebut, ulama sebut, imam sebut, khatib sebut, baca Quran. Kita too busy, sibuk sangat nak baca Quran pun tak ada masa. Allahu Akbar. Tapi bila nak mati kata apa? Ya Allah, bagi aku 5 minit, aku nak khatam 30 kali Quran tu. Bukan 30 juzuk, 30 kali Quran nak khatam sebelum nak mati. Ya Allah, ini peluang Allah bagi. Tu Imam Ghazali sebut pada kaum wanita. Dia kata apa? Baca Al-Quran setiap hari. Ajar pada anak-anak kita. Ya, ajar pada anak-anak kita. Saya tak mampu nak ajar anak-anak sebab saya duduk macam ni. Duduk sana, duduk sini ke, hulu hilang. Alhamdulillah, kawan-kawan anak-anak saya semua hantar pergi belajar Quran. Isteri saya ajar kat rumah, lepas tu hantar pergi. Alhamdulillah, lepas rajana, lepas nak minat pula nak pergi hafal Quran, hafal Quran. Ada yang kata nak jadi doktor, nak hafal Quran dulu. Ada kata nak jadi engineer, hafal Quran dulu. Ambil belajar tak apa. Kawan-kawan ada doktor yang ada hafal Quran, ada engineer yang ada hafal Quran. Kita nak macam tu. Ya, kita nak mukmin profesional. Ya, orang-orang Islam, ya, orang yang beriman yang profesional. Kita nak macam tu. Ya, belajar Al-Quran. Ya, jadi saya galakkan kepada semua kita lah, insya-Allah ambil peluang. Insya-Allah kalau dalam bulan Ramadan kita ada kekuatan untuk nak khatam seluruh Quran. Kenapa tiba-tiba dia boleh slow gear? Bila keluar daripada Ramadan kita bertambah gini sebab suasana. Bila Ramadan semua baca Quran. Ada satu lagi, syaitan pun dah kena belenggu dah. Kan? Syaitan pun dah kena belenggu dah lah kan. Yalah dalam Ramadan. Tapi bila habis Ramadan, suasana berubah. Daripada dulu nak baca Quran, sekarang pada suasana tak belajar Quran, tak nak baca Quran. Kalau dulu kita buat dalam Ramadan kita ada tadarus Quran, adakah bid'ah kalau buat tadarus Quran selain daripada Ramadan? Saya tak tahulah, kena tanya alim ulama. Kalau masjid buat tadarus Quran tiap-tiap hari, adakah itu bid'ah? Ustaz, tak ada ustaz. Ustaz imam kita kata tak ada. Kenapa kita tak nak buat? Bukan di masjid. Kurang-kurang seminggu sekali kita buat dalam rumah kita. Ya, mungkin anak-anak kita dah mengaji ke, kerja kat tempat mana-mana kah, seminggu sekali kita balik. Ya, lepas solat subuh hari Minggu, duduk sekejap, jom kita seorang baca satu muka surat, lepas tu kita makanlah sama-sama, kemudian kita solat duha ke apakah. Suasana hidup dalam rumah tangga kita. Idea tak ada nak buat. Bukan tak nak buat, idea tak ada, tak tahu macam mana cara kita nak buat. Boleh buat dalam kemampuan kita. Tak payah nak tunggu arahan daripada mana-mana kerajaan, suruh kita buat macam tu. Ya, yang ketiga, pesan Imam Al-Ghazali rahimahullah pada kaum wanita disebut apa? Dia kata bacakan hadis Nabi SAW pada keluarga kamu setiap hari. Ni kaum ibu. Ya, kita duduk kat rumah sebelum tidur, ya, panggil anak-anak, suami pun ajak sekali, ada cucu ajak sekali, ya, carilah satu buku hadis, walaupun hadis-hadis ringkas, satu hari satu hadis, walaupun hadis yang ringkas. Kurang-kurang benda itu akan memberi motivasi kepada kita. Kedua, kita akan kenali Nabi SAW, sahabat-sahabat Nabi. Yang ketiga, kita akan kenal sunnah Nabi. Yang penting sekali, kita boleh bawa cara hidup Nabi SAW dalam kehidupan kita. Ya, itu kalau kita dengar hadis. Ya, hari ni
hadis orang tak dengar, hard disk ada. Dia ada soft disk dengan hard disk, ya. Hard disk pula jadi popular. Tak apalah, tapi yang penting ini sebab tu Imam Ghazali tak pesan kepada suaminya, dia pesan pada kaum isteri. Ya, dia sebut apa? Bacakan hadis Nabi SAW. Nabi pesan kepada kita. Sebelum Nabi tinggalkan kita, Nabi kata apa? Aku tinggalkan dua perkara kepada kamu. Yang pertama kitab Allah, Al-Quran. Yang kedua sunnahku. Saya mula-mula masuk Islam dulu, antara sunnah yang kawan-kawan saya ajarkan pada saya apa? Pakai jubah, pakai serban, satu lagi simpan janggut, satu lagi duduk bersugi. Ini sunnah-sunnah yang kawan-kawan saya ajarkan. Hal lain dia tak ajarkan saya yang mula-mula masuk Islam. Jadi saya ingat kalau Islam sunnah ini saja. Macam mana Nabi sebut, kamu pegang kepada sunnah aku, nescaya kamu tidak akan sesat. Dengan saya bersugi saja, dengan simpan janggut, boleh tak sesatkah? Ialah pemahaman saya pada waktu itu. Barulah bila kita mula belajar, baru tahu subhanallah, rupa-rupanya sirah Nabi itu. Bila kita belajar sirah Nabi, mungkin insyaAllah di masjid kita mungkin ada kuliah ataupun ceramah sirah Nabi ke apa, kita pergi dengar, bawa anak-anak isteri sekali. Ya, saya nak bagi satu contoh. Saya pernah buat kajian, ni cerita pasal kajian, ya, tentang kes-kes penceraian di Kuala Lumpur. Ya, saya pun ambil lebih kurang 50 kes nak buat kajian, dan saya pun pergi dapatkan fakta-fakta daripada mahkamah apa punca kepada berlakunya penceraian. Ini kes orang, bukan orang tua-tua nak bercerai, orang muda-muda ni. Dan ada satu kes umur dia 26 tahun, dia bercinta 6 tahun, berkahwin 6 bulan, lepas tu dia bercerai. Saya tengok fakta yang hakim tulis kat sana, apa dia, footnote dia kata apa? Berkahwin, kemudian punca penceraian dia tulis, nombor 1 suami balik kerja, nombor 2 suami minta isteri buat kopi, yang ketiga isteri buat kopi, yang keempat kopi tak ada gula, yang kelima kopi rasa pahit, suami marah maki isteri marah, suami pukul 12 malam jatuh talak. Tu aja, tak ada gula dalam kopi, boleh ceraikan isteri. Tak pernahkah benda-benda macam ni berlaku dalam rumah tangga Nabi SAW? Banyak kali kan berlaku. Saya bagi satu contoh. Satu hari Nabi sampai ke rumah daripada masjid malam, sampai rumah, isteri Nabi buat, Aisyah mau buat apa? Siapkan sup untuk Rasulullah. Sup antara makanan kegemaran Rasulullah. Nabi pun tengok sup, Nabi pun singih, Allah subhanallah, thank you ya Aisyah, oi. Ya, sebab kadang-kadang makan, kadang-kadang tak makan. Nabi punya seronok, Nabi pun, Aisyah pun dah masuk ke dalam, Nabi pun ambil sup, dan Nabi masuk dalam mulut. Terkejut Rasulullah, kenapa terlalu masin sup tu, nak masuk mulut pun tak boleh, telan lagi tak boleh. Nabi kata, awak buat lagu ni apa masin sangat ni, tiba-tiba buat macam ni, kenapa ni, apa pasal ni? Nabi tengok Rasulullah, psikologi seorang Rasul, seorang suami. Dia tahu isteri kat rumah, isteri pun sibuk, kesian banyak kerja isteri buat, dia pun penat. Kita balik-balik lepas ni buat, isteri buat sup masih, hoi, harga garam dah murah kah sekarang, banyak garam kat rumah kah? Kita cayalah kan. Tapi Rasulullah, dia punya respon, dia tunggu, dia fikir dulu, Allah, kesian isteri aku kat rumah, kalau aku cakap nanti dia pula kecewa, macam mana aku nak tengok ni contoh suami mitali, bukan terus laser hentam, tak ada, dia fikir dulu. Kemudian Nabi dapat ilham, dia pun panggil Ya Humaira, dia tak panggil pun nama isteri dia Aisyah, oi, dia panggil Ya Humaira, budak pipi merah, ni kita nak selalu panggil yang sayang, darling, apa panggil lah. Nabi pun macam tu, kerana jangan panggil mok, pasal isteri dia saya macam saya, dia panggil mok, janganlah saya, jangan ya. Kalau boleh gunakan nama-nama yang baik. Saya nak bagi satu contoh. Ya, seorang kawan saya, dia ada anak 7 orang. Masya Allah, kalau saya pergi rumah dia dululah, zaman dulu, anak-anak dia nak cakap dengan bapak langsung tak boleh, datang lompat atas sofa, letak atas kepala saya, atas kopiah, semua terbang. Anak-anak punya perangai. Tapi dia panggil anak-anak macam ni, anak bertuah ni, anak bertuah ni. Bapak dia sampai hari ni dia bukan kebatan, anak bertuah. 7 anak dia jadi hufaz Quran, cubalah hafiz sekarang ni, bertuah semua bapak dia. Pasal apa? Ucapan dia kepada anak-anak, nama panggilan pada anak bertuah memang jadi bertuah sungguh. Ya, janganlah kita pula anak berdebar macam kita lah nanti jadi ni. Ya dah. Nabi dia panggil isteri, bila dengar aja suara Rasulullah panggil dia, dia pun datang pelan-pelan, dia duduk depan Rasulullah, dia tengok wajah Rasulullah, baru dia jawab, ya Rasulullah, ada apa khidmat lain saya boleh buat untukmu ya Rasulullah? Ini adab seorang isteri menjawab panggilan suami. Kalau suami panggil, yang mai sini, ini suami, bukan isteri ni bukan datang, suara datang, ya kenapa?
Suara datang, orang tak datang-datang. Ini kurang beradab. Kurang beradab. Kalau tak percaya puan-puan, saya dah ada banyak testimoni ya di bahagian Kuala Lumpur, Selangor, di macam-macam tempat saya pergi. Kaum muslimat kata apa, ustaz, sejak ustaz sebut, setiap kali saya tengok suami saya panggil, saya pergi berlari tengok muka dia, saya jawab. Sampai hari ni suami saya pergi kerja pun, dia balik, dia tengok traffic light pun macam muka saya, dia kata. Dia tengok perempuan lain pun doktor bayang, dia kata bayang saya, dia kata. Ini perempuan tak percaya, doktor buat macam tu. Ya, lepas ni suami panggil, pergi depan suami, kenapa bang? Tengok muka suami, anak-anak pun sama. Kita latih anak-anak macam tu. Bila kita panggil anak-anak kita, pastikan mereka datang kepada kita, jawab, kenapa ibu, kenapa ayah. Jangan anak kita duk pakai SMS, kenapa, jangan. Ya, kita latih mereka dengan cara macam tu. Ya. Dan Nabi dengan Aisyah pada waktu tu, Nabi pun duk pening kepala, macam mana nak bagi tahu. Allah bagi ilham pada Rasulullah. Ayat Nabi sebut apa? Ya Umairah, lama kita tak tahu makan sama-sama kan, no? Ingat tak zaman dulu-dulu I suap you, you suap I. Aisyah kata, saya ingat lagi ya Rasulullah. Nabi kata, apa kata kita makan macam tu? Aisyah punya seronok, dia kata, ya Rasulullah, saya memang lama teringin ya Rasulullah. Apa kata kamu suapkan dulu saya ya Rasulullah? Aisyah kata apa? Dia minta Rasulullah suapkan dulu. Nabi kata, no problem. Bukan mulut hang dia. Nabi pun ambil bubur dalam mulut Aisyah. Terpelanting bangun Aisyah, menangis terus. Menangis, dia kecewa, Allah, kenapa tiba-tiba masih macam ni? Dia menangis, minta maaf ya Rasulullah, ampunkan ya Rasulullah, saya kecewa. Dia menangis Aisyah. Nabi kata, relax lah, relax, duduk, dia kata. Aku ingat aku seorang rasa masin, pasal saya bagi kahang. Nabi kata, ini psikologi rumah tangga. Tak payah nak duk campak, dah cawan kah, mangkuk kah, apa kah, tak payah. Ya, saya sebut kisah ni pasal apa? Kalau si mamat yang tadi ceraikan isteri dia tu, pernah terbacalah sirah ini, kisah ini. Tiba-tiba balik rumah, dia pun isteri buat kopi tak ada gula, minum rasa pahit. Dia pun panggil isteri, yang mai sini yang, kenapa bang? Bawa 2 straw. Kenapa bang? Lah, bawa aja. Ingat tak zaman kita cinta dulu, 1 gelas 2 straw. Ingat bang, jom hari ni kita makan minum sama. Isteri pun 2 straw, isteri minum. Allah, hai bang, pahit, sorry bang, tak ada gula. Kejap ya, masuk dapur bubur gula, selesai masalah dunia akhirat, tak payah nak ceraikan isteri. Ini Nabi sebut apa? Kamu pegang kepada sunnahku, nescaya kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Bila kita mengaji, belajar hadis dan sirah Rasulullah SAW. Ini pentingnya pembelajaran sirah. Ya, yang keempat, pesan Imam Al-Ghazali kepada kaum wanita, disebut pada kaum wanita, dia kata apa? Dia kata, ajarkan doa-doa masnun, doa-doa harian kepada anak-anak. Alhamdulillah, tabarakallah, anak-anak kita pergi ke sekolah hari ini, ustaz-ustazah di sekolah mengajar mereka semua doa-doa, adab-adab. Jangan sekadar belajar, amalkan. Ya, contoh kita nak makan, suruh anak kita baca doa makan. Kita naik kenderaan, minta anak kita baca, kita pun baca dalam hati. Minta anak kita bacakan doa kenderaan, kita aminkan. Hidup dengan keadaan sentiasa berzikrullah. Ya, dan yang kelima, pesan Imam Al-Ghazali pada kaum wanita, dia sebut hidup sederhana, jangan bebankan suami. Dan akhir sekali, pesan Imam Al-Ghazali pada kaum wanita, dia sebut hidup sentiasa bagi galakan, dorongan, motivasi, ya, pujukan kepada siapa? Suami. Untuk apa? Untuk pergi solat berjemaah, untuk pergi ambil bahagian dalam kerja-kerja dakwah, jihad dan sebagainya. Kalau ada kerja-kerja gotong royong kemasyarakatan, bagi tahu suami, abang pergilah duduk kat rumah ni menyemak aja, pergilah bang. Jangan macam itulah, bagi tahu elok-elok, pujuk suami kita. Kalau suami kita dah pencin, tak ada kerja lagi nak buat, minta suami kita pergi Syria ke Palestin, pergi berjuang. Kawan-kawan suami kita mati dapat syahid, ya, jadi syuhada dalam mati syahid, kita pun dapat pahala, tumpang semangkuk dapat pahala. Kerana ini pujuk. Jangan suami nak pergi masjid, hari-hari pergi masjid, tak ada kerja lain. Jangan. Tiba-tiba suami kona sini pergi batua, pergi dangdut, padam muka nanti. Kerana jangan macam tu. Ya, sebab saya selalu ingatkan pada kaum-kaum lelaki ini, ya, apa tanda ni seorang isteri benar-benar cintakan suami? Apa tanda? Ya, sebenar seorang isteri mencintai suami dia. Apa tanda? Apa tanda perempuan? Ya, tanda seorang isteri benar-benar mencintai suami apa dia? Dia boleh menggerakkan suami dia waktu pagi untuk bangun pergi solat berjemaah di masjid. Ya, kita lebih kurang 5.45 ke apa, kita solat subuh di sini, 5.30 isteri dah kejutkan kita dah. Bang, dah nak masuk waktu bang. Abang pergi masjid bang. Alah, aku letih lah sayang. Suami sebut apa? Ahad.
Kita pun telefon ustaz, suami saya ni macam Bilal bin Rabah, ahadun ahad. Dia bukan ahadun ahad, dia kata pagi ni pagi ahad, dia nak tidur ahad, pagi ahad. Abang ahad kah, Senin kah, abang bangun pergi sembahyang. Naik sikit volume perempuan, jangan kata ahad. Betul bang, kita selimutkan suami kita. Mampu suami kita pun mampu lepas tu. Ya, ini sebab apa? Dalam surah Al-Isra, satu-satunya nama solat yang Allah sebut dalam Quran apa dia? Solat subuh. Allah kata apa? Malaikat datang berbondong-bondong memberi persaksian pada kaum lelaki yang pergi solat subuh berjemaah. Masya Allah. Ya, suami kita keluar rumah pergi ke masjid, malaikat-malaikat pergi laporkan, ya Allah, suami si fulana hari ini pergi ke masjid solat subuh. Ya Allah, nama-nama isteri kita disebut depan Allah Ta'ala. Allah, beruntunglah isteri-isteri kita, Masya Allah. Sebab itu saya pernah dengar hadis Nabi SAW sebab apa? Kaum isteri ini, kaum wanita 500 tahun lebih awal masuk ke syurga. Saya dengar, memang saya pun jealous, cemburu. Saya buat kerja ni, saya pergi masjid, isteri pula masuk syurga. Kenapa? Dia yang gerakkan suami, dia sediakan pakaian untuk suami, dia basuh pakaian suami, ya, dia yang buat segala-gala persiapan untuk suami untuk pergi solat berjemaah. Suami sembahyang kat masjid dapat 27 kali ganda pahala. Ya, ada yang hadis yang kata 25 kali ganda, tak apalah. Ya, isteri sembahyang seorang-seorang kat rumah dapat 1 pahala. Suami dapat 27, isteri dapat 1. Tapi Nabi sebut apa? Allah akan hadiahkan pahala sama banyak suami dapat isteri kerana dia redha suami pergi solat berjemaah. Allah, kita sembahyangkan masjid dapat 27, isteri kita pun dapat 27, campur dia sembahyang seorang dapat 1, dapat 28 pahala. Jadi besok tuan-tuan jangan hantar isteri pergi masjid kata aku redha kamu pergi sembahyang jemaah dengan harapan dapat 27 free. Jangan harap. Itu untuk hadiah Allah bagi untuk kaum isteri sahaja. Ya, kaum isteri sahaja, insya-Allah. Ya, mudah-mudahan ya kalau kita boleh. Sebab tu Imam Ghazali sebut khusus kaum wanita. 6 nasihat khusus disebut kaum wanita. Kenapa? Imam Ghazali tahu pada waktu itu yang boleh menggerakkan, memartabatkan agama kuncinya di tangan siapa? Di tangan kaum wanita, di tangan isteri-isteri kita. Yang pertama disebut solat awal waktu, baca Al-Quran setiap hari. Ketiga, bacakan hadis Nabi SAW setiap hari pada keluarga. Yang keempat, ajarkan doa-doa harian pada anak-anak. Yang kelima, hidup sederhana, jangan bebankan suami. Dan yang keenam, hidup sentiasa memberi galakan, pujukan, rayuan, dorongan pada suami untuk pergi beribadah, pergi buat kerja-kerja kemasyarakatan, kebajikan dan kerja-kerja agama. InsyaAllah kalau kita boleh buat hak 6, Imam Al-Ghazali sebut nescaya rumah tangga kita akan jadi rumah tangga yang dibentengi oleh para malaikat, yang akan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang akan diturunkan sakinah oleh Allah Taala dalam rumah tangga, ketenangan. Dan rumah tangga yang macam ini Imam Ghazali sebut tidak akan diceroboh oleh mana-mana ajaran-ajaran yang tidak baik ataupun gejala-gejala yang kurang menyenangi hati dan jiwa kita. Ya, mudah-mudahan ya saya nak buat perkongsian sekadar itu, bagaimana kita nak berdakwah dalam rumah tangga kita. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, lain kali kita sambung bagaimana kita nak berdakwah kepada mereka yang jauh daripada agama dan mereka yang bukan beragama ataupun belum beragama Islam. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita berjumpa lagi. Tadi saya nak berhenti sejam saja, ni terlajak sikit, minta maaf no. InsyaAllah saya mungkin ada apa-apa soalan ke apa kita ambil. Kalau tak ada soalan pun it's okay. Ya, tak ada problem insya-Allah. Ya, insya-Allah panjang umur, kita jumpa lagi. Ya, okey. Subhanallah. Soalan daripada sahabat kita, orang muda, dia nak tahu apa amalan saya sebelum saya memeluk agama Islam sehingga saya nak mengenali Tuhan Yang Esa dan nak mendekatkan diri kepada Islam. Pertama, saya sebut awal tadi, saya langsung tidak pernah berhajat untuk memeluk agama Islam. Ya, walaupun saya pernah ada teman ataupun kawan yang paling rapat dengan saya yang beragama Islam. Ya, dia pun tak pernah ajak saya masuk Islam dan saya pun tak pernah tergerak hati nak kepada agama Islam. Cuma bila dalam agama lama saya begitu committed dan taat kepada agama saya. Ya, itu sajalah modal saya. Ya, sami'na wa ata'na.
Tapi agama saya tak cakap itu, dalam Quran sebut itu. Dalam agama lama saya pun, apa-apa yang saya belajar terus saya cuba amalkan. Dan saya pernah menjadi vegetarian, ya, seorang yang makan pemakanan sayur-sayuran sahaja, tak makan ayam, telur ayam pun tak makan, ikan tak makan, ikan bilis pun tak makan. Ya, ini alhamdulillah, ya, oleh itu dari segi pemakanan yang haram memang tak ada lah. Nak kata makan makanan sayur saja, pemakanan pun Allah dah pelihara saya sejak sebelum saya memeluk agama Islam. Ya, saya makan makanan yang halal saja, iaitu sayur-sayuran saja. Dan saya daripada dulu sampai ke hari ini tak pernah letak rasa permusuhan kepada siapa pun. Dan saya hari ini mengajar kepada orang-orang dalam, kepada swasta dan kerajaan sebagai seorang trainer. Dan ini yang saya ajarkan, jangan kita ada perasaan tak puas hati dengan manusia. Ya, kita dengan manusia mungkin ada perbezaan pendapat, itu kita boleh duduk bincang, tapi jangan benci manusia. Agama tak ajar kita benci manusia, dan Nabi kita pun tak pernah ajar kita benci kepada manusia. Walaupun saya amat marah dengan Ustaz Harundin bila dia cakap dalam TV macam itu, saya tak setuju dengan apa yang dia sebut. Ya, tapi saya secara peribadi, saya no problem. Sebab selepas beberapa bulan kemudian, sahabat saya seorang, pelanggan saya di bank, dia kenalkan saya dengan Ustaz Harundin. Bila saya jumpa dengan Ustaz Harundin, langsung tak ada rasa, memang masa itu pun tak puas hati dengan dia, tapi tak pernah saya benci ataupun marah dia. Ya, ini antara benda-benda yang sebelum lagi saya dalam agama Islam dah macam tu dah. Yang penting sekali saya tahu Tuhan itu Esa. Ya, saya sejak kecil sampai saya mula-mula pergi berhala, sampai hari saya memeluk agama Islam, saya minta bila pergi ke berhala pun, saya minta dekat Tuhan, oh Tuhanku, tunjukkan saya jalan yang lurus. Saya tak cakap bahasa Arab lah, bahasa Arab kita kata ihdinas siratal mustaqim. Saya tak cakap macam tu. Saya minta dekat ni, Tuhan saya, Tuhan saya dulu tu, saya duk sembah benda, saya minta, oh Tuhanku, tunjukkan saya jalan yang lurus. Sejak saya akil balik lah daripada agama lama saya, sehingga hari saya masuk Islam, saya pergi ke berhala, ini yang saya minta dekat Tuhan. Saya kata, Tuhan, walaupun banyak Tuhan-Tuhan saya waktu itu, saya minta pada semua yang saya sembah, tunjukkan saya jalan yang lurus, tunjukkan saya jalan yang lurus. Akhirnya alhamdulillah, Allah Maha mendengar. Dia tahu satu makhluk tiap hari minta jalan yang lurus, akhirnya dia tunjukkan saya jalan yang lurus. Alhamdulillah. Ya Allah, alam, insya-Allah. Pokok ada soalan lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terlebih dahulu, saya rasa cukup terharu, ya, karena Ustaz di antara golongan orang yang mendapat hidayah. Jadi saya di sini saya ingin mengupas sedikit tentang sama Ustaz, dan saya akan ada promosi. Yang pertama, memang Ustaz akan mengalami tekanan dengan keadaan-keadaan orang Melayu Islam dan Melayu. Jadi kemungkinan Ustaz akan ditanya bila terjumpa orang Islam, yang Melayu yang tidak mengamalkan Islam, terutama dari segi pakaian. Ya, dari segi pakaian, anak-anak kita tengok di mana wanita Islam yang mendakwa orang, yang hidup cara barat, dan golongan-golongan yang minum minuman keras, maaf, begitu juga dengan merokok. Ya, jadi semua hal-hal itu yang menyebabkan Ustaz, kalau bangsa Ustaz minta maaf dalam kaum India ketika Ustaz cara bagaimana Ustaz yang akan menyelesaikan salah. Jadi yang kedua, saya juga adalah sahabat-sahabat dari Cina, ajak cakap saya Islam. Saya katakan saya juga Ustaz, tapi cuma saya menggunakan keadaan hadis akhir zaman. Kalau Ustaz setuju lagi, kita akan mengulas sikit. Ya, saya rasa semua sudah maklum kerana hadis akhir zaman bahawa pada akhir zaman 73 golongan Islam. Betul tak? Cuma satu dia yang akan diterima. Jadi yang kita harapkan, insyaAllah kita di antara satu diterima. Di mana kaum bangsa Tionghoa ini ketika Islam di Malaysia,
ya, dia membuktikan. Dia kata kenapa Islam di Malaysia nampak rumit, tak seperti di Indonesia, ya. Jadi dia rujuk kepada jiran kita di Indonesia. Di sana dia kata kalau tengok banyak ambil isteri daripada Muslim, cakap betul agama. Jadi saya menggunakan hadis ini, saya menggunakan bahawa dia tolong faham bahawa dia pertama kita ada 3 perliga, satu sudah masuk, dia terkejut. Jadi dia kata banyak orang tahu ini. Jadi ada ustaz setuju dengan apa yang saya cakap ini. Jadi saya berikan kepada juga macam InsyaAllah. Alhamdulillah, soalan nampak mudah, ya, susah nak jawab. Pertama tentang tekanan daripada masyarakat yang asal Islam, kita disebut khusus saya orang Melayu. Memang pada peringkat awal mula-mula saya memeluk agama Islam, saya ada perasaan marah terhadap orang-orang Melayu, kerana pertama macam disebut tadilah, kekurangan-kekurangan yang mungkin ada pada segelintir orang-orang yang agama Islam ni. Tetapi kalau tengok yang mula-mula sekali yang datang jumpa saya masuk Islam dulu adalah majalah Al-Islam. Saya kutuk habis-habisan orang Melayu. Minta maaf lah, hari ni minta maaf lah. Tapi selepas beberapa tahun kemudian, majalah yang sama Al-Islam datang jumpa saya, tapi saya puji habis-habisan orang Melayu. Kenapa? Antara orang yang telah dakwah kepada saya walaupun secara tak langsung apa, orang Melayu. Orang yang telah mengajak saya kepada agama Islam ini pun orang Melayu, yang Islamkan saya pun orang Melayu, kemudian yang mentarbiah saya dalam agama Islam pun orang Melayu. Jadi saya tengok apa yang baik selepas itu. Pada peringkat awal memang begitu. Sebab saya pernah terlibat dengan satu pertubuhan di Kuala Lumpur. Saya mula-mula memeluk agama Islam, saya pergi ke satu tempat untuk belajar Islam dalam bahasa Inggeris, iaitu Islamic Outreach ABIM, ya, salah satu agensi dalam pertubuhan ABIM, Angkatan Belia Islam Malaysia. Dan saya pergi ke ABIM ni tiap-tiap hari Ahad nak belajar. Dan di situ pula ramai orang yang datang ni, mu'alaf daripada pelbagai bangsa dan antarabangsa, ya, daripada macam-macam, daripada seluruh dunia lah. Kita boleh nampak yang ada di Malaysia, orang luar negara masuk Islam, mereka pergi ke sana nak belajar. Dan yang paling menyedihkan saya pada waktu itu, muslimat yang datang ke situ hari Ahad sebagai nak membantu di sana lah, volunteer, sukarela, mereka ni pula tak tutup aurat. Dan saya pada waktu tu memang pernah sebut kepada pengurusi di situlah, dia kata kenapa jadi macam ni, sepatutnya orang Islam ni lah bagi contoh yang baik, tutup aurat dan sebagainya. Pengurusi pun pegang tangan saya, dia bawa saya pergi ke satu tempat, satu penjuru, dia pun sebut, dia kata Fitri, you kena faham, ya, yang datang ini semua kaum-kaum musliman yang datang ni semua, mereka ni semua orang-orang korporat, ada profession masing-masing. Sekarang kalau kita pergi cakap dekat dia tentang hal ini, mesti dia ada patah hati, minggu depan confirm tak datang. Dia pergi mana? Dia pergi tengok wayang, pergi shopping. Ya, biar dia datang dulu, dia kata. Tapi alhamdulillah, setelah dah berbelas-belas tahun kemudian, semua yang dulu tak tutup aurat, semua sekarang ni dah pakai tudung labuh, semua dah hajar belaka. Ya, kalau ikut cara saya, memang saya nak pergi maki amun, apa ni buat nama Melayu, buat rosak nama Islam, boleh, memang saya nak lakukan macam tu. Tapi alhamdulillah, sebab saya waktu mula-mula Islam, saya tak nampak yang Nabi Allah sebut sebagai ud'u ila sabi li rabbika bil hikmah. Kita ajak manusia kepada agama ini dengan cara yang hikmah. Saya sebut awal tadi, ya, orang tanya saya macam mana kita nak dakwah kepada ibu bapa kita, ada cara hikmah. Biasa saya sebut apa, kalau nak balik kampung, tahu mak bapak tak sembahyang, jangan kita bagi tahu mak bapak kena sembahyang, wajib sembahyang, saya dah mati masuk neraka, jangan. Kalau kita nak bagi tahu, mak bapak kita tak nak dengar, walaupun kita benda yang kita sebut betul. Kita balik pakat dengan mak bapak, macam ni mak bapak, kita buat minggu depan saya nak balik kampung, jom kita buat tahlil arwah sikit untuk tok moyang kita yang semua dah mati dah. Kemudian ajaklah imam kita daripada masjid ke apa, datang buat tahlil arwah 5 minit, pesan ke imam, jangan buat panjang-panjang, ambil yang kecil punya tahlil, dah habis dah tahlil, minta imam bagi tazkirah 20 minit tentang kepentingan sembahyang, macam mana sembahyang kita hari ini boleh bantu keluarga kita dalam kubur. Contoh, bagi imam yang cakap. Kalau kita cakap, mak bapak kita nak dengar. Bila buat cara macam ni memang efektif. Mak bapak kita pun, saya ramai kawan-kawan yang sebut, Ustaz, bapak saya sekarang dah pergi ke surau, mak saya dah mula sembahyang, dah tutup aurat, alhamdulillah. Pasal apa? Pendekatan hikmah tadi. Ya, sebab tu jangan, walaupun kita macam itu, apa yang pernah kita lakukan kepada
kaum masyarakat baik Melayu ke yang Islam ini yang nampak macam jauh daripada agama. Kerana kita kena ada usaha je, alternatif. Ya, saya memang dulu memang marah sebab saya tak tahu cara macam mana, tapi hari ini bila saya tengok orang tak pakai tak tutup aurat, saya dalam hati kata, Allah, alangkah cantik kalau dia boleh tutup pakai aurat kan. Saya duk cakap itu dalam hati saya. Ya, saya tengok orang, saya minta maaf, kaum muslimat minta maafkan, ampun saya, maafkan saya. Saya tengok perempuan, bukan saya kata saya suka tengok perempuan, saya tengok perempuan bukan Islam, lalu pun dalam hati kata, Masya Allah, kalau perempuan ni masuk Islam, dia tutup aurat dia, memang jambu no. Saya duk tengok macam tu, doa saya macam tu untuk orang ni. Kita berdoa ya supaya Allah bagi hidayah kepada mereka. Dan pernahkah kita berdoa untuk mereka? Termasuklah yang puak-puak yang minum arak, dan kadang-kadang bila keluar masjid tok lebay, minta ampun banyak-banyak kan. Keluar masjid pakai kopiah putih, pakai jubah, ada rokok pula dekat sini. Nampak hodoh sangat. Dalam jamban tak apa lakut. Ya, tak ada orang nampak. Ini dok keluar daripada masjid, naik motor, naik kereta, tengok pakai kopiah, pakai serban, pakai jubah, rokok pun ada. Di masjid saya dulu kena. Ya, imam dok naik atas, imam pun dah baca, merokok adalah haram dari sisi Islam. Selangor ada fatwa kata rokok tu haram. Lepas baca khutbah, imam pun isap rokok balik. Kerana ini minta maaf lah sebut. Macam mana nak ubah masyarakat? Lima taquluna ma la taf'alun, Allah sebut dalam Quran. Kenapa kamu pergi bicara sebut satu benda yang kamu sendiri tak buat, Allah sebut. Kerana ini bermula daripada diri. Sebab tu saya sebut dakwah bermula daripada diri kita, baru pergi kepada orang kiri kanan, keluarga kita dan sebagainya. Tentang orang Cina, saya seronok Haji bila sebut tentang orang Cina ni. Masyarakat Cina ni sejak kecil dia ajar tentang untung dan rugi. Ya, kenapa pendekatan kita ni kurang diterima oleh masyarakat Cina? Saya sebut khusus Cina ya, bukan keseluruhan, bukan Islam. Orang Cina memang set kepala otak dia untung rugi, masuk keluar, itu aja. Ya, kalau sebut Islam pun dia nak tahu apa untung masuk Islam. Jadi kalau kita pergi cakap Islam ini baik, Islam ini syumul, Islam ini suci, Islam ini hebat, dia tak nak dengar. Dia kata pergi dah, aku pun ada benda sama. Dia akan cakap macam tu. Tapi bila kita sebut untunglah kalau masuk Islam, bila sebut untung, dia pun seronok nak tahu. Apa untung? Dapat masuk syurga. Apa lagi untung? Dunia pun semua okey. Apa lagi untung? Sebutlah boleh kahwin 4. Contoh kan. So, untung bagi tahu benda-benda macam ni. Yang apa lagi untung? Besok you mati, tak payah bakar kertas-kertas. Satu dunia semua orang Islam hari Jumaat doa untuk kamu. Satu dunia. Lepas sembahyang Jumaat kan kita doa untuk dia orang ni kan. Semua umat Islam. Jadi kita sebut untung. Tapi kalau tak ada masuk Islam rugi. Apa rugi sebut. Sila-sila hari bulan dah kena neraka. Masuk neraka, dunia susah, mati nak masuk neraka lagi susah. Orang Cina bab ni tertakut. Ya, kalau penyampaian kita kepada mereka, kalau dia bandingkan dengan Indonesia, saya sebelum Ramadan pergi ke Indonesia dalam misi dakwah ke Indonesia. Dan Indonesia sebuah negara hari ini, dia walaupun nampak dari segi agama ada juga setengah-setengah bahagian yang ke depan dari segi agama, tapi mereka masih memerlukan pertolongan kita. Macam Haji sebut tadi tentang kahwin campur. Di Indonesia dia ada 5 agama sahaja. Ya, agama yang pertama agama Islam, agama Kristian Katolik, agama Kristian Protestan, agama Buddha dan agama Hindu. Jadi mereka yang ikut agama tradisi nenek moyang yang Cina semua, mereka tinggalkan agama nenek moyang, mereka masuk ke agama Kristian. Sebab itu hari ini Kristian nampak begitu hebat, kuat di Indonesia. Sebab orang-orang yang hebat, orang ahli perniagaan Cina yang hebat, semua masuk Kristian, dan mereka pula banyak keluar duit membantu syiar-syiar agama dia, dakwah dia. Sebab tu hari ini saya pergi ke satu tempat, satu gereja di Solo. Nama gereja itu apa? Gereja Keluarga Allah. Nama gereja Keluarga Allah. Saya pergi dengan kawan-kawan, pergi masuk jumpa dengan pastor di sana Cina. Dia pun sambut kita dengan cara yang baik. Pergi masuk dalam, subhanallah, dalam dia punya auditorium yang dia buat dalam gereja, cantik, hebat, dengan library dia, dengan bilik-bilik kuliah dia, hebat. Bila anak-anak muda pergi, dia ada volunteers, sukarela. Ya, sukarelawan jumpa dengan anak-anak muda, sembang-sembang dekat kaki-kaki lima, sembang cerita-cerita biasa, dan datangkan kegairahan, keseronokan tentang agama. Ini yang tak ada di kalangan kita. Kita mind your own business, jaga tepi kain sendiri, jangan tepi kain orang. Itu masalah kita hari ni. Ya, saya masya-Allah, ya, beberapa tahun yang lepas seorang Cina berumur 73 tahun datang ke rumah saya satu pagi Ahad macam ni. Dia datang ke rumah, Ustaz Pitli. Dia kata, apa hal? Saya mau jumpa Ustaz Pitli. Saya, kenapa? Saya mau masuk Islam. Saya pun terkejut, datang ke rumah pakai seluar pendek, pakai baju pagoda aja datang.
mau masuk Islam. Dia kata biar betul orang ni, ajak dia masuk rumah, duk sembang-sembang. Macam mana tahu pasal Islam? Dia kata bila saya sakit masuk hospital di Kuala Kubu Baru, dia kata budak yang duduk, seorang yang duduk sebelah katil dia, seorang mu'alaf yang baru masuk Islam. Mu'alaf ini cerita hari-hari pada orang Cina tu tak okey, lu mati, you susah, you rugi, kena masuk neraka, kena bakar, hari-hari cerita benda ni. Dia sampai datang perasaan takut, ya sudahlah sakit dekat dunia pun dah tak tahan, ni mati pula kena bakar. Dia kata budak mu'alaf baru masuk Islam, dia keluar hospital terus datang rumah saya. Saya tanya kat dia, you tinggal dekat mana? Saya tinggal sebelah masjid. Tanya, you tak tahu Islam? Tak tahulah. Berapa lama duduk sebelah masjid? 40 tahun. Rumah sebelah masjid, hari-hari dengar azan, dia pun boleh azan, ingat azan tapi tak tahu makna azan. Saya tanya orang masjid, tak ada pergi rumah? Ada pergi. Tak ada cakap pasal Islam? Tak ada. Dia cakap mari minta itu pokok pisang, daun pisang sajalah, dia kata. Ya, itu aja orang masjid. Tegur, pergi rumah orang bukan Islam, minta pokok pisang, daun pisang, lalah tak ada cakap tentang Islam. Ya syukur alhamdulillah. Kenapa? Tadi yang dakwah tadi itu. Ya dakwah langsung tak ada giwak. Bagi kita tengok orang, wah ini dah tua dah mampu dah. Siapa kata lagu tu? Saya pernah ke HUKM, ada orang sakit jantung, sebelum dia nak, orang tua, umur dekat-dekat 70 lebih juga, sebelum dia nak bedah jantung, dia telefon, dia bagi tahu doktor, nanti jangan bedah dulu, saya nak masuk Islam dulu. Kenapa? Orang pergi bagi tahu tentang Islam, datang perasaan takut, dia nak apa? Sebelum, kalau tahu kok bedah mati ke apa, rugi dia kata. Untung rugi baliklah. Jadi ini cara penyampaian kita kepada mereka. Yang Haji sebut memang betul lah, ya, satu cara boleh buka minda dia, sebut tadi tentang 73 golongan tu. Ya, sebab ramai masyarakat bukan Islam tak tahu. Macam saya pun, ramai juga keluarga saya yang belum beragama Islam. Dia orang harapkan apa? Bila saya balik pakaian, tadi pakai jubah macam ni, bila saya balik pakaian macam biasa. Isteri saya pun, alhamdulillah isteri saya ni tutup aurat apa semua. Dia kalau boleh, kalau isteri saya tak tutup aurat, lagi seronok dia orang. Bukan dia nak tengok aurat isteri, bukan. Dia rasa macam seolah-olah kita ni mengongkong isteri kita. Dia rasa macam tu. Macam anak saya pun, masa mula-mula pergi darjah 1, pergi ke sekolah pagi pertama, dia balik, dia pergi baling campak beg dia. Dia buka tudung dia. Dia kata panaslah, dia kata. Saya pun pesan ke anak ke, dah kecil, saya pun tak apalah, saya pun saja usia anak saya, kata kalau panas tak pakai tudung pun tak apalah, besok tak payah pakai tudung. Dia kata baik aku pakai daripada kena panas, kena neraka, dia kata. Tahu pun, ya, maksud dakwah kepada mereka ni, ya, cara kita menyampaikan. Sebab itulah baik Islam maupun bukan Islam, mereka akan lihat kepada kita sebagai Islam sebagai apa? Role model kepada Islam. Kita inilah yang sebut sebagai khalifah Allah. Kalau elok akhlak kita, perwatakan kita, eloklah pandangan Islam kepada mereka. Tapi kalau kita pun dengan, maaflah sebutkan, setengah negara Islam, Indonesia lah satu contoh, top dengan rasuah dia dan sebagainya. Kerana macam adik saya, dia doktor, dia pun belajar di Indonesia. Dia kata di Indonesia, daripada landing dekat airport sampai nak ke universiti, semua taksi, semua rasuah memanjang. Dia kata negara Islam pula yang terbesar di dunia, dia kata. Macam ini ke negara Islam, dia kata. Apa saya nak sebut? Dan sebab itu jangan lihat kepada orang Islam, kita kena lihat kepada Islam itu sendiri. Wallahu alam. Saya ada satu soalan bertulis, ya. Adakah kitab Hindu ada menyebut tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau lain-lain nabi? Yang tentang Nabi Muhammad sangat jelas disebut. Dia beberapa ribu tahun sebelum Nabi dilahirkan sudah ada contoh dalam kitab Kalki Avatar ataupun Kalki Purana, disebut kedatangan Nabi yang terakhir sebagai Kalki Avatar. Itu penjelmaan terakhir daripada Tuhan yang akan membawa agama yang benar. Dia akan datang menaiki kuda putih, memakai serban putih, dan dia akan memegang satu tangan pedang, satu lagi tangan kitab. Dan masyarakat Hindu dulu sebut Kalki belum ada lagi. Tapi hari ini masyarakat Hindu di India sudah pun mengaku Kalki tidak akan datang. Zaman hari ini mana ada pejuang datang naik kuda, pejuang datang naik super fighter jet, naik jet, dia kata. Sebab itu mana ada pejuang naik bawa pedang, orang bawa AK-47 atau M16. Jadi dia kata Kalki ini dirujuk sebagai siapa? Masyarakat Hindu pada waktu itu kata itu adalah sebenarnya gambaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebut macam itu, ikutlah. Sebagai kita sebagai Islam tak boleh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah penjelmaan Tuhan. Tak boleh sebut macam tu. Dia Rasulullah. Tapi kalau dia sebut Nabi itulah penjelmaan Tuhan, kenapa tak nak ikut apa yang dibawa oleh Nabi? Kadang yang kedua, dalam kitab-kitab lain disebut Nabi sebagai apa? Narasangga, pembawa berita baik. Banyak lagi. Dan saya pernah jumpa seorang Tok Sami yang agak besar dalam agama Hindu. Memang sahih dia seorang yang bertauliah dalam agama Hindu.
ya, dan mendapat beberapa kedudukan yang besar dan pingat-pingat dalam darjah-darjah kebesaran tentang agama Hindu di India. Dia memeluk agama Islam. Bila datang ke Kuala Lumpur, soalan yang sama kita tanya dengan dia. Itu satu demi satu dia sebut dalam kitab Hindu, di mana disebutnya nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Weda pun disebut Purushotta Mahatmam, akan datang orang yang bernama Muhammad. Disebut tempat yang bakal Nabi Muhammad akan lahir. Nabi belum lahir lagi waktu tu. Ya, tempat kering dan kontang. Di situ akan ada air yang terpancar. Air menjadi raja kepada segala air. Saya ingat air sungai Ganges, rupa-rupanya rujuk kepada air Zam-Zam. Ya, bila sebut kering kontang, padang pasir, tempat Nabi dilahirkan. Masya Allah, ada, ya, ada banyak, ya. Tapi alhamdulillah ada banyak buku-buku di pasaran hari ini dok cerita tentang Nabi Muhammad dalam kitab-kitab agama Hindu. Dan saya belum jumpa buku-buku yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu lagi. Bahasa Inggeris ada, ya, tentang Muhammad in the world scriptures, tentang Nabi Muhammad dalam kitab-kitab agama lain ada, ya, banyak di pasaran ada. Wallahu a'lam. Insyaallah. Puput ada soalan insyaallah lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya dapat apa yang Ustaz cakap tadi. Dalam tafsir saya, dalam buku Dr. Daniel saya dalam menyebut, dia ada menyebut Nabi Muhammad dalam kitab Hindu dan lain-lain. Dan saya telah bersekutu dengan banyak hal. Pertama, satu soalan. Dalam Islam, dalam konteks Muslim, apabila dia memeluk agama Islam, salah satu kuncinya ialah bin Abdullah, iaitu isu bin Abdullah ini. Sebab dalam Islam kita tak boleh dia menasabkan dengan nama yang lain. Dan itu saya buat penjelasan sekarang. Kemudian yang kedua, apakah pendekatan yang Ustaz gunakan terutama dengan golongan putih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tahniah, saudara yang tanyakan soalan ni tentang menamakan. Ini biasa menjadi satu kebiasaan di negara kita. Bila orang masuk Islam terus tukar nama dia. Macam saya, nama saya dulu Dharma Silan, nama ayah saya Lecumanan. Bila saya masuk Islam, nama saya ditukarkan kepada, diberi nama, bukan saya pilih nama pun, diberi nama Muhammad Fitri bin Abdullah. Saya ambil sajalah. Waktu tu 20 tahun dulu. Tapi hari ini, nauzubillah, kalau ditakdirkan hari ini saya masuk Islam, mungkin saya nak kekalkan nama lama saya. Kenapa saya sebut begitu? Sebab memudahkan saya untuk berdakwah kepada keluarga saya. Contohlah, bapa saya meninggal tahun 1970. Dia muda-muda lagi dah meninggal dah. Usia 33 tahun dia meninggal. Kalau bapa saya masih ada, saya pula masuk Islam, cakap nama saya Muhammad Fitri, saya letak bin Lecumanan. Agaknya bapa saya seronok ke tak seronok? Bapa saya pasti akan seronok. Kenapa? Saya tak tukar nama dia. Ya, ini hari ini ramai, ya, kalau kawan-kawan saya yang memeluk agama Islam, mereka masuk Islam, nama masih kekal nama lama mereka. Kecuali kalau masyarakat Cina tak ada masalah. Masyarakat India ini ada sedikit masalah. Kenapa? Hampir kesemua nama masyarakat India ini, mereka ni mengambil nama daripada dewa ataupun dewi mereka, Tuhan-Tuhan mereka. Sebab dalam agama Hindu, banyak mana ada Tuhan-Tuhan. Ada nas yang mengatakan ada 330 juta Tuhan-Tuhan atau dewa-dewi. Dan dia kalau kona ke mana pun, JAKIM pun mengeluarkan satu list yang beribu-ribu nama yang tidak boleh digunakan oleh masyarakat Hindu kalau masuk Islam. Pasal apa? Dia nama syirik. Contoh, Siva nama dia. Siva siapa? Antara Tuhan yang terbesar dalam agama Hindu. Masuk Islam dia tukar nama Muhammad Siva. Letak nama Muhammad terpuji sebelah nama Tuhan Hindu. Kita dengar pun tak sedar. Di zaman Rasulullah SAW, Nabi pernah tukar beberapa nama sahabat. Bukan Nabi langsung tak tukar. Contoh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apa nama asal dia? Bukan Abu Bakar. Nabi tukar nama dia. Ya, contoh ada sahabat yang nama dia hamba Kaabah. Ya, Nabi tukar kepada hamba Kaabah kepada nama yang lebih baik. Pernah berlaku pertukaran nama. Islam dia tak kata mesti guna nama-nama Arab, nama-nama yang orang Melayu, tapi guna nama-nama yang baik boleh.
Tapi kalau nama mempunyai makna yang tak baik, elok kita tukarkan. Disebut tentang nasab, ya, bila tukar nama kepada Abdullah. Contoh saya Muhammad Fitri bin Abdullah. Adakah saya telah tukar nama bapa saya? Wallahi sampai hari kiamat lecumananlah bapa saya. Abdullah ni apa terjemahannya? Hamba Allah. Saya pun tak pernah panggil bapa saya lecumanan, tak pernah panggil pun. Ada sini orang panggil nama bapa dia. Kalau nama bapa dia Rahmat, Rahmat, ada orang panggil macam tu. Panggil bapa. Bapa tu nama panggilan. Bukan kita tukar nama bapa kita. Contoh kita cikgu ke sekolah, kita ada cikgu, kita panggil dia cikgu. Nama cikgu mungkin cikgu, nama dia mungkin Rahman. Cikgu Rahman, tapi kita panggil cikgu. Adakah kita pergi tukar nama cikgu Encik Rahman kepada cikgu? Tak, bukan, itu nama panggilan. Jadi Abdullah ini adalah nama panggilan. Sebab ramai juga kawan-kawan saya berhujah mengatakan kita tukarkan ataupun nasabkan nama bapa kita kepada Abdullah, bukan kepada nama bapa Nabi Muhammad SAW. Bukan. Ya, bukan. Abdullah ini walaupun nama asal Abdullah ini adalah nama kepada ayahanda Nabi SAW, tapi hari ini bila orang masuk Islam, bila tukar nama bin Abdullah, dia maksud bin Abdullah itu bukan disandarkan nasabkan kepada bapa Rasulullah, tetapi kepada hamba Allah. Jadi bin hamba Allah. Siapa hamba Allah itu? Bapa saya pun hamba Allah. Bapa saya lecumana walaupun mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, dia pun datang daripada Allah. Sebab tu kalau orang mati kita sebut apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau orang sini sebut orang bukan Islam mati, kita nak sebut mana? Dia datang daripada, bukan daripada Allah, dia pun daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi itu sedikit kekilafan. Ya, ramai kawan-kawan saya yang perjuangkan, dia kata tak boleh guna nama Abdullah. Saya sampai hari ini berpegang, bukan kita guna nama Abdullah tukar nama bapa. Ya, nama panggilan. Abdullah adalah nama panggilan. Tapi kalau dia hari ini, kalau orang masuk Islam dia nak kekalkan nama bapa, saya amat alu-alukan, saya pun galakkan. Kenapa? Untuk faktor dakwah. Ya, faktor dakwah sangat penting, mudah. Tapi ramai juga kawan-kawan saya dulu perjuangkan kalau masuk Islam tak tukar nama, mudah orang Cina nak masuk Islam. Hari ini lama dah JAKIM, Jabatan Agama, benarkan guna nama asal dalam bila masuk Islam, tapi tak ramai pun masuk Islam kerana faktor nama. Ya, itu salah satu faktor yang boleh menyumbang, tapi bukan faktor utama. Orang yang masuk Islam, sebab saya ada seorang pendakwah, seorang ulama bagi tahu, kalau nak korbankan nama pun tak boleh. Apa dia nak korbankan untuk Islam? Ada juga lo pertikaikan macam tu. Kerana nama pun dia nak tukar, lo kata oh tak boleh lah bergaduh pasal nama. Apa pengorbanan dia nak bagi untuk agama? Banyak lagi benda Islam suruh korbankan, antaranya akhlak-akhlak yang tak baik. Contoh perbuatan yang tak baik, minum arak dan sebagainya. Bolehkah dia nak korbankan? Ya, tapi itu hak individu masing-masing. Ya, kawan-kawan saya yang tak tukar nama memang ada hujah mereka masing-masing, dan alhamdulillah tabarakallah, dan mereka pun ramai yang masuk Islam tak tukar nama menjadi pendawa-pendawa yang hebat, ya, di kalangan saudara-saudara baru, alhamdulillah, ya. Dan terpulang pada individu lagi, ya. Jadi kita tak boleh paksa you kena pakai bin Abdullah, itu tak boleh. Macam zaman saya lurus bendul, minta maaf dah saya sebut. Kadang-kadang saya baru-baru ni pun bila saya sedang memandu, saya cakap ke isteri saya, kalau saya beri peluang hari itu untuk kekalkan nama saya, dan saya pasti dah kekalkan nama bapa saya. Kokoklah, keluarga saya pun sejuk hati tengok dah masuk Islam pun nama bapa dia tak tukar, kerana dia akan bantu dari segi dakwah kepada kami, insyaAllah. Wallahu a'lam. Ya, itu pandangan masing-masing. Macam mana dakwah kepada masyarakat India? Pertama kita kena faham, saya sebut Cina ni, masyarakat Cina banyak kepada untung rugi. Masyarakat India ni satu masyarakat yang suka dipuji, majoriti lah. Ya, jangan kita kutuk mereka. Ya, baik dari segi sosial ni ke politik ni, apa pun dapat peluang kita nak kutuk, jangan. Lagi-lagi nak menghina ke apa ke, jangan. Lagi-lagi jangan kita menghina benda-benda sembahan mereka. Saya sebut tadi, mereka nak sembah apa ke apa, itu dia punya pasal. Jangan dia kata kenapa Tuhan kamu macam ni. Tak boleh, haram dalam Islam. Sebab Allah melarang kita daripada kita menghina, mencerca benda-benda sembahan yang disembah oleh orang bukan Islam. Tak boleh. Ya, jadi kita jangan bab tu, jangan. Tapi bila sebut macam mana cara kita nak mendekati mereka, kalau ada benda-benda yang baik, sifat-sifat yang mulia pada diri mereka, kita sebut-sebut kepada mereka. Kamu ni baguslah, walaupun kamu bukan Islam, tapi seorang yang taat, ya, di tempat kerja, seorang yang rajin, seorang yang proaktif, seorang yang efisien. Kamu ada semua sifat-sifat orang Islam pada diri kamu. Sebut macam tu.
Sebut benda-benda yang baik, kita puji mereka. Kalau benda yang baik, kalau ada kekurangan pada diri mereka, jangan jadikan itu sebagai satu isu. Ya, saya kata jangan jadikan isu. Kenapa? Kalau kokoh dia datang kutuk maki hamun Islam, jangan terus kata kau maki hamun Islam, jom kita berontak. Jangan. Nabi pun mendapat tentangan yang paling hebat di zaman Rasulullah, tapi itu bukan cara yang Nabi tunjukkan pada kita. Nabi tunjuk akhlak yang mulia. Orang baling batu kepada Nabi, Nabi baling bunga kepada mereka. Orang maki hamun Nabi, Nabi berdoa untuk mereka, untuk kebaikan. Ini yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Kalau boleh masyarakat India hari ini, contoh saya nak bagi bagu-bagu ni, Hari Raya Korban. Ada sebuah sekolah, banyak sekolah lah, ya, di seluruh negara mereka buat upacara korban di sekolah. Sebab memang dalam kurikulum sekolah pun ada mata pelajaran dok ajar tentang sembelih lembu apa semua korban. Jadi ada sekolah, ustaz-ustaz, guru-guru pakat, mereka pun kata jom kita buat di sekolah, ramai-ramai minta anak-anak murid semua datang ambil bahagian. Kawan-kawan dia dapat lihat bagaimana yang kena katakan korban ni lah, nak kata kita sambut hari raya haji ni. Jadi ada pula tiba-tiba seorang masyarakat daripada kalangan orang yang bukan Islam, tak nak sebut agama mana lah, dia pula telefon guru besar maki hamun, keluar dalam YouTube. Ya, dia kata kalau engkau sembelih lembu boleh, kalau aku nak sembelih babi boleh tak? Dia tanya macam tu. Ini kurang beradab lah. Ya, sebab saya pernah dihubungi lepas insiden ini oleh beberapa pihak. Saya terus bagi nas-nas dalam kitab agama Hindu, di mana dalam kitab agama Hindu membenarkan masyarakat Hindu untuk melakukan korban. Pernah, dan contoh dalam kitab Rig Veda disebut dengan jelas lembu pernah dikorbankan dalam upacara-upacara keagamaan. Lembu pernah dimakan, ya, oleh masyarakat Hindu. Dan seorang tokoh agama Hindu yang sangat hebat, ya, pada zaman itu, Swami Vivekananda. Ya, Swami Vivekananda dalam kitab beliau sebut apa? Seorang agama Hindu tidak sempurna agama itu jika dia tak makan daging lembu. Tapi agama Hindu melarang sembelih lembu betina, sapi nah. Ya, itu dia larang. Ya, lembu jantan no problem. Dia tak kata boleh makan semua lembu, lembu betina sahaja. Kenapa? Dalam masyarakat agama Hindu, dia menganggap lembu sebagai binatang suci, bukan anggap sebagai Tuhan, binatang suci. Dan memang ada larangan di kerajaan India pun, di beberapa negeri ada larangan supaya tidak boleh sembelih lembu. Itu larangan kerajaan, bukan agama. Ya, kalau lembu semua dah disembelih di India, masyarakat India hari ini dah berkurang 1 bilion. Kalau semua start sembelih lembu, tak tinggal lagi lembu. Untuk apa? Untuk nak usahakan pertanian dan sebagainya. Lembu digunakan sebagai kenderaan, susu lembu dan sebagainya, ada keperluan kepada mereka. Sebab itu daripada dulu ulama-ulama dalam agama Hindu, mereka dah buat fatwa mengatakan lembu tidak boleh disembelih, lembu binatang suci dan sebagainya. Ini manusia buat, bukan agama buat. Ya, kalau ada agama sebut, bawa nas kita bincang. Ya, jadi janganlah pergi kalau kita Islam nak besok kita nak buat korban di masjid pun, kalau orang letak banner kat luar masjid. Contohlah, kenapa nak sembelih lembu kat masjid? Kan ini membunuh ini, yang melanggar hak asasi binatang ke apa? Takkan lepas ni mesti ada orang kata betul juga. Ada orang kata jangan sembelih lembu, mampu kita. Tak boleh. Hak agama jangan kacau. Kita tak pernah kacau hak agama mereka, hak agama kita pun jangan kacau. Kita bukan sembelih lembu berharap bawa lembu pergi satu kampung, bukan. Kadang buat ke sekolah pun bukan dia sembelih lembu dalam dewan sekolah pun, bukan. Kadang bukan dia ajar yang bukan Islam sekali datang, bukan. Dia ajar hak Islam saja, hal ehwal orang Islam. Saya tak boleh buat. Contoh di sekolah-sekolah Tamil, minta maaf saya sebut, di sekolah-sekolah Tamil setahun sekali mereka menyambut Saraswati Puja. Saraswati ini siapa? Tuhan yang memberi ilmu, Tuhan yang memberi pendidikan dan sebagainya. Setiap sekolah Tamil dia akan sambut Saraswati Puja, walaupun ada pelajar yang bukan agama Islam, dia sambut, dia wajib hadir. Dia orang semua pergi dan masak apa, sembahyang apa, dia makan. Kenapa hak tu boleh buat, hak ni tak boleh buat? Kalau nak pertikaikan kadang. Tapi agama anjurkan apa? Cari persamaan, bukan perbezaan. Jangan, saya pernah gaduh, saya pun boleh gaduh. Ya, tapi itu bukan cara yang dianjurkan oleh agama. Hak kamu nak buat, buat. Hak kami buat, jangan dok kata, jangan dok komen apa, itu hak agama. Sebab tu bila masyarakat bukan Islam datang dok kata kita nak benarkan kalau orang Islam boleh masuk Islam, boleh, biar nak keluar Islam pun boleh. Kena benarkan mereka keluar Islam. Sebelum masuk Islam kita tak nak dok kacau kamu. La ikraha fid din. Tapi bila sudah masuk agama Islam, itu menjadi hal ehwal tanggungjawab kita umat Islam. Dia nak keluar Islam, itu masalah kita, bukan masalah kamu.
ya, yang bukan Islam, ya. Jadi kita itu yang kita minta kepada mereka, benda-benda hak Islam jangan kacau, hak kamu pun kami tak nak kacau, ya. Wallahu alam. Bila sampai kepada bab-bab kepercayaan ini, insya-Allah. Pukul ada soalan yang terakhir, saya risau nanti sampai pukul 1 tak habis soalan, no? Muslimat, pukul ada? Tak apa, kalau ada soalan boleh SMS ke pihak penaja, akan mendapat jawapan melalui SMS juga kemudian, ya. Wallahu alam. Ada soalan lain, insya-Allah? Kalau tak ada, insya-Allah terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada pihak masjid, kepada pihak sahabat Ustaz Azbullah yang bawa saya datang ke Magi, kepada muslimin muslimat yang sabar menanti daripada awal tadi sampailah ni. Insya-Allah moga-moga Allah merahmati perjumpaan kita pada pagi ini, insya-Allah. Moga-moga Allah ampunkan dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua ibu bapa kita, seluruh keturunan kita, dan kita pun mohon pada Allah agar Allah ya hidupkan kita, matikan kita dan semua keturunan kita dalam Islam dan iman. Moga-moga 1435 Hijrah ini insya-Allah membawa perubahan-perubahan yang lebih baik, mendekatkan kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga akhirnya kita diberi ganjaran syurga Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.